Kau tak tahu apa-apa tentang ini. Jutawan itu tertawa sambil memandang gadis kampung yang rendah diri. Musik. Dia tak tahu yang dia sedang berhadapan dengan orang yang salah, dan dia akan kehilangan segalanya dalam sekelip mata. Kesunyian di bilik mesyuarat korporat Megafarm terasa begitu tebal hingga boleh dipotong dengan pisau. Musik. Sofia Rahman merapatkan tabletnya ke dada seperti perisai, merasakan beban 20 pasang mata yang menghakiminya. Dia berusia 23 tahun, pakaiannya dibeli dari kedai terpakai, dan dia menyimpan satu rahasia yang tidak akan pernah dapat dibayangkan oleh mana-mana eksekutif jutawan di dalam bilik itu. Serius? Mereka bawa intern sahaja untuk bentang strategi paling penting tahun ini? Suara Dato' Azman Megat menembusi udara seperti belati. CEO berusia 58 tahun itu memandangnya dengan campuran kegembiraan yang kejam dan penghinaan mutlak. Jari-jarinya mengetuk meja kayu jati import yang harganya lebih mahal daripada gaji tahunan Sofia. Tuan Azman, campur tangan murni Salma, pengarah inovasi yang telah mempertaruhkan kariernya untuk memberikan peluang ini kepada Sofia. Cik Rahman telah membangunkan satu analisis yang saya rasa patut didengar. Analisis. Azman tergelak kecil yang bergema di dinding kaca. Murni, budak ini mungkin tak tahu cara guna Excel dengan betul. Kenapa kita nak bazirkan masa orang penting dengan benda ini? Sofia merasakan panas naik ke pipinya, tetapi bukan kerana malu. Ia adalah kemarahan yang membara yang telah dia kumpulkan selama 6 bulan, menjadi tidak kelihatan di syarikat itu. Mendengar komen berbisik tentang gadis beasiswa amal, melihat kerjanya dituduh orang lain sementara dia masih menghantar kopi di mesyuarat di mana ideanya dicuri. Dengan segala hormat, Tuan Azman. Sofia mula bercakap dengan suara yang sedikit bergetar, tetapi dia berdiri teguh. Ya, saya tahu guna Excel, dan juga Python, R, SQL, dan mungkin sedozen alatan yang separuh daripada orang dalam bilik ini tak pernah sentuh. Kesunyian yang menyusul adalah mutlak. Beberapa eksekutif bertukar pandangan gelisah. Tiada siapa yang bercakap dengan Dato' Azman begitu. Tidak pernah. Lelaki itu telah membina empayar farmaseutikal bernilai berbilion ringgit menjadi kejam terhadap pesaing dan pekerja sama rata. Azman bersandar di kerusinya. Senyuman predator melintasi wajahnya yang disamak sultan buatan. Jadi kita ada seorang pemberontak di sini. Menyegarkan. Nada suaranya menitiskan sarkasme. Beritahu saya, budak. Awak belajar di mana? Di Universiti Awam dengan pensyarah yang tak dapat kerja dalam sektor swasta? Universiti Malaya, jawab Sofia, mengangkat dagunya walaupun tangannya masih menggigil. Dengan beasiswa penuh atas merit akademik, pertama dalam kelas saya. Hebatnya, Azman bertepuk tangan perlahan, mempermainkannya. Pertama dalam kelas pelajar miskin yang takkan pernah mampu bayar balik pinjaman pelajaran mereka. Sangat inspiratif. Murni campur tangan lagi, suaranya tegang. Tuan Azman, jika Anda boleh beri 10 menit untuk pembentangan. 10 menit. Azman memotongnya dengan isyarat tangan yang menghina. Awak tahu berapa nilai masa saya? 500 seminit. Awak betul-betul nak saya bazirkan 5.000 dolar. Mendengar seseorang yang mungkin tak faham cara kerja industri kita. Sofia mengatup rahangnya. Apa yang Azman tak tahu, yang tiada siapa di bilik itu tahu, ialah dia memahami industri farmaseutikal lebih baik daripada mereka semua digabungkan, bukan kerana ijazahnya atau pendidikan formalnya, tetapi kerana pengalaman pribadi yang sangat memilukan. Tuan, dia cuba sekali lagi. Jika izinkan saya tunjukkan analisis data yang saya sediakan mengenai 3 ubat bintang Anda. Analisis awak. Azman mencondongkan badan ke hadapan, matanya yang dingin, tertumpu padanya seperti pisau. Biar saya terangkan sesuatu tentang dunia sebenar, budak. Awak tak tahu apa-apa tentang ini, langsung tak tahu. Awak di sini, apa? 6 bulan sebagai intern. Saya dah 35 tahun dalam industri ini. Saya bina syarikat ini dari sifar. Dan awak fikir, seorang gadis yang mungkin masih tinggal dengan ibu bapa, akan mengajar saya sesuatu tentang perniagaan saya sendiri? Eksekutif lain kekal dalam keheningan yang janggal. Beberapa memandang telepon mereka, berpura-pura tidak melihat penghinaan awam itu. Yang lain memerhati dengan rasa ingin tahu yang menjijikkan, seperti penonton dalam satu pengecatan. Saya tak tinggal dengan ibu bapa saya, Sofia berkata perlahan, sangat perlahan hingga Azman terpaksa mencondongkan badan untuk mendengar. Apa awak kata? Saya kata saya tak tinggal dengan ibu bapa saya, ulangnya lebih kuat, dan sesuatu dalam nada suaranya membuat bilik itu tegang. Saya tak boleh tinggal dengan mereka kerana ibu saya meninggal dunia 3 tahun lepas. Perubahan suasana serta-merta. Murni menutup mulutnya. Beberapa eksekutif memalingkan muka dengan rasa canggung.
Tetapi Azman secara mengejutkan tersenyum lebih lebar. Betapa tragis, katanya tanpa sedikit pun simpati tulen. Tetapi ini syarikat, bukan sesi terapi. Masalah pribadi awak tak menarik minat saya. Yang menarik minat saya ialah tidak membuang masa lagi dengan pembentangan amatur dari intern, yang rasa mereka lebih bijak dari diri mereka. Ibu saya meninggal dunia. Sofia meneruskan, suaranya kini lebih kuat, lebih mantap, syarat dengan emosi yang membuat setiap perkataan bergema seperti loceng, kerana dia tak mampu bayar ubat yang dia perlukan, ubat yang syarikat Anda hasilkan. Ubat yang kosnya 50 untuk dihasilkan, dan Anda jual pada 2.000. Kesunyian yang menyelubungi bilik itu begitu dalam, hingga boleh didengar dengungan pendingin hawa yang jauh. Azman berhenti tersenyum. Beberapa eksekutif bergerak canggung di tempat duduk mereka. Sistem penetapan harga farmaseutikal adalah kompleks. Azman akhirnya berkata, suaranya kehilangan sedikit kesombongannya yang terdahulu. Ada kos penyelidikan, pembangunan, kelulusan kawal selia. Saya tahu. Sofia memotongnya. Dan kini air matanya mengalir bebas, tetapi suaranya tetap tidak goyah. Saya tahu dengan tepat kos, setiap langkah proses kerana saya telah menghabiskan 3 tahun yang lalu mengkajinya, bukan kerana ingin tahu akademik, tetapi kerana saya perlu faham mengapa ibu saya terpaksa memilih antara makan dan ubatnya, mengapa dia terpaksa bekerja hingga hari terakhir hidupnya membersihkan pejabat, cuba mengumpul wang untuk 1 dos lagi, hanya 1 dos lagi. Murni menitiskan air mata. Kini, salah seorang eksekutif muda memandang Sofia dengan sesuatu yang menyerupai seram dan pemahaman. Dan kini, Sofia membuka tabletnya dengan tangan yang tidak lagi menggigil. Saya akan tunjukkan kepada Anda dengan tepat apa yang saya tahu. Saya akan tunjukkan kepada Anda mengapa 3 ubat bintang Anda akan rugi 150 juta riko dalam suku tahun akan datang. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda bahawa, ya, sebenarnya saya tahu sesuatu tentang ini. Azman merenungnya. Ekspresinya berayun antara kemarahan dan sesuatu yang lebih sukar dikenal pasti. Rm150 juta adalah angka yang sangat spesifik untuk menjadi ancaman kosong dari seorang intern yang berdendam. Ia bukan ancaman. Sofia menyambungkan tabletnya ke skrin besar bilik. Ia adalah unjuran berdasarkan data yang juga diabaikan oleh jabatan analisis Anda sendiri. Data yang saya temui kerana tidak seperti penganalisis bergaji 6 angka Anda, saya benar-benar peduli untuk memahami apa yang berlaku. Skrin besar menyala dengan carta yang kompleks. Sofia telah menghabiskan malam-malam suntuk menyiapkan pembentangan ini menggunakan perisian yang dia pelajari sendiri dari tutorial YouTube percuma kerana universiti tidak mampu membeli lesen mahal. Ubat Anda Cardiomax, suaranya kini profesional sepenuhnya, walaupun air mata masih membasahi pipinya, mempunyai paten yang akan tamat dalam 93 hari, tepat 93 hari. Tetapi inilah yang pasukan undang-undang dan strategi, Anda tidak beritahu Anda. Dia menukar slide, menunjukkan dokumen yang telah dia kumpulkan dengan teliti. Terdapat 7 pengeluar generik menunggu, bukan 3 seperti laporan dalaman Anda, 7. Dan 3 daripadanya sudah mendapat kelulusan agensi kawal selia. Mereka akan membanjiri pasaran tepat pada hari ke-94. Azman mencondongkan badan ke hadapan. Kegembiraan kejamnya digantikan oleh perhatian yang tulen bercampur kekesalan. Dari mana awak dapat maklumat itu? Itu dokumen sulit. Ia adalah dokumen awam. Sofia membetulkan. Hanya sahaja tiada siapa yang bersusah payah mencarinya. Ia ada dalam pangkalan data kawal selia. Boleh diakses oleh sesiapa sahaja yang tahu di mana untuk melihat dan mempunyai masa untuk membacanya. Sesuatu yang saya ada kerana intern tidak dijemput ke majlis makan malam perniagaan yang mahal. Beberapa eksekutif mula mencatat dengan panik. Ketua Kewangan, seorang lelaki berusia 60 tahun bernama Rizal Suhail, bercakap buat pertama kalinya. Jika apa yang Anda katakan benar, Tuan Azman, ini adalah satu krisis. Tunggu, Sofia mengangkat tangan. Saya belum habis. Dia beralih ke slide lain. Ubat bintang kedua Anda, Diap Kontrol. Mereka mengunjur jualan RM120 juta riko untuk suku tahun hadapan berdasarkan tren semasa, tetapi mereka tidak mengira bahawa ada kajian perubatan baru yang akan keluar tepat dalam 6 minggu. Kajian apa? Azman bertanya dengan tajam. Kajian perbandingan dari University Johns Hopkins. Sofia menunjukkan preprint kertas itu. Ia menunjukkan bahawa ubat Anda hanya 3% lebih berkesan daripada alternatif generik yang berharga 20 kali lebih murah. Dan apabila saya katakan 3%, maksud saya perbezaan yang tidak signifikan secara statistik. Bilik itu meletus dengan bisikan. Azman menepuk meja dengan tapak tangannya, menuntut kesunyian.
Bagaimana Anda boleh mendapat akses kepada kajian yang belum diterbitkan? Preprint adalah awam, jawab Sofia dengan tenang. Mereka ada di pelayan akademik yang sesiapa sahaja boleh lihat. Sekali lagi, Anda hanya perlu tahu di mana untuk mencari dan meluangkan masa membaca literatur saintifik sebenar, bukannya hanya bergantung pada laporan ringkasan oleh perunding. Murni memerhati segalanya dengan campuran seram dan kekaguman. Dia tahu Sofia bijak, tetapi ini adalah tahap yang lain. Dan yang ketiga, Sofia beralih ke bahagian terakhir pembentangannya. Neurotech, ubat Anda yang paling menguntungkan. 90 juta ri keuntungan suku tahun lalu. Apa dengan Neurotech? Azman bertanya, kini fokus sepenuhnya, tanpa sisa ejekan dalam suaranya. Terdapat saman pemula yang sedang terbentuk. Ia belum difailkan secara rasmi, tetapi peguam sudah mengumpulkan kes. 300 pesakit melaporkan kesan sampingan teruk yang tidak didokumentasikan secukupnya dalam ujian klinikal awal. Itu mustahil. Sergah Ketua Undang-Undang, seorang wanita bernama Puan Patricia Lim. Kami sentiasa memantau potensi litigasi. Ia tiada dalam radar Anda karena mereka menggunakan kumpulan media sosial pribadi untuk mengatur diri, jelas Sofia. Kumpulan di Facebook, forum khusus, tempat di mana pasukan pemantauan tradisional Anda tidak melihat. Tetapi saya melihat, karena apabila ibu saya sakit, kumpulan sokongan media sosial itulah komuniti kami satu-satunya. Saya belajar menavigasi ruang tersebut dan mereka ada di sana. Merancang, mengatur diri, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Azman berdiri perlahan, tangannya diletakkan di atas meja. Dia tidak lagi ketawa, tiada lagi penghinaan di wajahnya. Ada sesuatu yang lain, campuran berbahaya antara rasa hormat paksa dan kemarahan kerana dikoreksi di khalayak ramai. Dengan mengandaikan, katanya dengan suara yang dikawal rapi, bahwa semua yang Anda katakan itu benar. Mengapa saya perlu mendengar penyelesaian daripada seseorang yang jelas mempunyai bias emosi terhadap industri ini? Mengapa? Sofia menjawab sambil menatap terus ke matanya tanpa berkelip. Saya tidak mahu memusnahkan industri ini, saya mahu membetulkannya. Saya mahu ia berfungsi seperti yang sepatutnya. Dan kerana tidak seperti Anda yang melihat nombor dalam helaian kira-kira, saya melihat ibu saya melihat semua ibu, bapa, anak-anak yang sedang mati, bukan kerana ubat tidak wujud, tetapi kerana sistemnya rosak. Keheningan menyelubungi bilik itu. Tetapi yang lebih penting, Sofia meneruskan, kerana saya boleh tunjukkan kepada Anda cara mengurangkan setiap krisis ini. Saya ada penyelesaian spesifik, berdasarkan data yang bukan sahaja boleh mencegah kerugian itu, tetapi mengubahnya menjadi peluang. Peluang jenis apa? Rizal, Ketua Kewangan, bertanya, jelas tertarik walaupun dirinya sendiri. Jenis yang boleh menyelamatkan 150 juta rian dan dalam masa yang sama menyelamatkan nyawa, jawab Sofia. Tetapi ia akan memerlukan beberapa orang di bilik ini untuk mengakui bahawa mungkin, hanya mungkin, seorang intern dari University Malaya yang percuma mungkin tahu sesuatu yang Anda tidak tahu. Azman merenungnya untuk seketika yang panjang. Saat-saat itu terasa seperti berjam-jam. Akhirnya, dia perlahan-lahan duduk semula. Awak ada 10 minit katanya. Tunjukkan saya apa yang awak ada. Saya perlukan 30 menit, jawab Sofia tanpa ragu-ragu. Senyuman kecil, hampir tidak kelihatan, menyentuh sudut bibir Azman. Ia bukan baik, tetapi ia adalah pengiktirafan. Awak ada 20 menit, gunakan dengan baik. Sofia menarik nafas dalam dan memulakan pembentangan paling penting dalam hidupnya. Pembentangan yang telah dia berlatih ratusan kali di cermin pecah apartemen kongsinya. Pembentangan yang membawa nama ibunya tertulis tanpa kelihatan di setiap slide, sambil dia bercakap dengan data yang dia kumpulkan di perpustakaan awam kerana dia tidak mampu membeli pangkalan data pribadi, dengan analisis yang dia lakukan di komputer riba berusia 5 tahunnya, dengan pandangan yang datang bukan dari MBA mahal, tetapi dari malam-malam menangis di sisi katil hospital ibunya. Sesuatu berubah di dalam bilik itu. Eksekutif mula mencatat dengan serius. Soalan beralih dari skeptikal kepada benar-benar berminat, dan Dato' Azman Megat, lelaki yang beberapa menit sebelumnya telah memperkecilkannya, kini memerhatinya dengan sesuatu yang mungkin hormat paksa, atau mungkin pengiraan dingin tentang cara menggunakan bakat ini untuk keuntungannya. Apabila dia selesai, tepat 20 menit kemudian, bilik itu sunyi. Tetapi ia adalah kesunyian yang berbeza dari permulaan. Ia bukan penghinaan, ia adalah pemprosesan. Itu tadi. Murni memulakan, tetapi Azman memotongnya. Menarik, katanya akhirnya. Sangat menarik. Dia berdiri, berjalan ke tingkap yang menghadap bandar, tangan di belakang-belakang.
Beritahu saya, Sofia Rahman. Apa yang awak harapkan untuk dapat dari semua ini? Tiada apa-apa, Sofia menjawab dengan jujur. Saya sudah kehilangan apa yang paling penting bagi saya. Azman berpaling secara mendadak. Semua orang mahu sesuatu. Kemudian saya mahu kanak-kanak seterusnya yang melihat ibu mereka mati kerana tak mampu bayar ubat, mempunyai kisah yang berbeza, kata Sofia. Suaranya sedikit pecah, tetapi dia menguatkan diri. Saya mahu bakat yang Anda hampir remehkan. Hari ini memberi manfaat lebih dari sekadar menjadikan orang kaya lebih kaya. Idealisme remaja, Azman bergumam, tetapi tanpa racun seperti sebelumnya. Rizal, semak nombornya. Patricia, siasat mengenai saman pemula itu. Murni, saya mahu laporan lengkap di meja saya esok pagi. Dia berpaling ke arah Sofia. Dan awak bukan lagi intern. Anggap ini sebagai penilaian prestasi. Jika nombor awak betul, dan semoga Tuhan menolong awak jika tidak, kita akan mengadakan perbincangan yang sangat serius tentang masa depan awak di syarikat ini. Ia bukan pujian, tetapi datang dari Azman Megat. Ia hampir seperti keajaiban. Semasa bilik itu kosong, eksekutif memandang Sofia dengan rasa ingin tahu baru bercampur rasa canggung. Murni mendekat dan menepuk bahunya perlahan. Itu tadi, bisiknya. Itu adalah perkara paling berani dan paling bodoh yang pernah saya lihat sesiapa lakukan di syarikat ini. Berani atau bodoh? Sofia bertanya dengan senyuman letih. Kedua-duanya, sudah tentu kedua-duanya. Sofia keluar dari bilik mesyuarat dengan kaki yang menggigil. Tabletnya dirangkul erat ke dada, sedar bahwa dia telah melintasi titik tanpa kembali. Dia telah secara terbuka mencabar lelaki paling berkuasa di syarikat itu. Dia telah mendedahkan kesedihan terdipnya di hadapan orang asing. Dia telah mempertaruhkan segalanya dan tidak tahu sama ada dia telah menang atau telah menandatangani surat peletakan jawatannya sendiri. Tetapi semasa dia berjalan di koridor kaca ke kubikel kecilnya di kawasan intern, melalui pejabat mewah orang yang telah mengabaikannya selama berbulan-bulan, Sofia merasakan sesuatu yang dia tidak rasai sejak sekian lama. Ia bukan kebahagiaan sebenarnya. Ia adalah sesuatu yang lebih kompleks. Ia adalah pengetahuan bahwa buat pertama kalinya sejak ibunya meninggal dunia, suaranya telah didengar, kesedihannya bermakna sesuatu, kemarahannya mempunyai tujuan. Dato' Azman Megat tidak tahu bahwa dia baru sahaja membangkitkan sesuatu dalam Sofia Rahman yang jauh melangkaui analisis data semata-mata. Dia telah membangkitkan seseorang yang sudah tidak ada apa-apa untuk hilang, dan dia akan segera mengetahui. Itulah yang paling berbahaya. Berjam-jam selepas mesyuarat itu adalah satu pusaran yang Sofia tidak bersedia untuk hadapi. Semasa dia kembali ke kubikelnya yang kecil di kawasan intern, dia dapat merasakan pandangan melekat di belakangnya seperti pisau tidak kelihatan. Sesetengah pekerja memandangnya dengan rasa ingin tahu yang hampir tidak terselindung, yang lain dengan sesuatu yang menyerupai rasa hormat, dan beberapa dengan iri hati yang tersembunyi. Betulkah kau buat Dato' Azman menangis? Bisik Arif Hakim, seorang lagi intern yang berkongsi ruang kerjanya. Dia berusia 22 tahun, dan datang dari keluarga berada yang membayarnya apartemen di kawasan Bukit Bintang. Dia tak menangis. Sofia menjawab sambil meletakkan tabletnya di atas meja dengan tangan yang masih menggigil kerana adrenalin. Dia hanya terkejut buat pertama kali dalam hidupnya. Seluruh tingkat bercakap mengenainya. Arif mendekat, merendahkan suaranya. Mereka kata, kau mendedahkan maklumat sulit, yang Azman marah, yang kau akan dipecat. Sofia merasakan perutnya memulas. Bagaimana jika dia betul, dan semua yang dia capai hanyalah menandatangani surat pecatannya sendiri dengan cara yang dramatik? Mereka juga kata. Arif meneruskan, kini terdapat sesuatu yang serupa dengan kekaguman dalam suaranya. Kau buktikan dia salah tentang ketiga-tiga ubat itu, yang tak ada siapa cakap macam tu kat dia selama bertahun-tahun, Sofia. Kau adalah legenda. Tetapi Sofia tidak berasa seperti legenda. Dia berasa letih, terdedah. Dia telah menumpahkan kesedihan terdipnya di hadapan orang asing yang mungkin akan menggunakannya sebagai gosip pejabat. Dia telah menyebut tentang ibunya. Dia telah menangis. Dia telah menunjukkan kelemahan di tempat di mana kelemahan dihukum tanpa belas kasihan. Teleponnya bergetar. Satu email dari Murni, pejabat saya. Sekarang, jantung Sofia berdebar kencang. Inilah semuanya. Mereka akan memecatnya. Sudah tentu mereka akan memecatnya. Dia telah mencabar CEO. Dia telah memanggil sistem yang memperkayakan mereka korup. Dia telah, Arif menolaknya perlahan. Apapun itu, hadapi ia. Itu yang kau buatkan. Hadapi benda. Sofia berjalan ke pejabat Murni,
dengan langkah yang terasa seperti berjalan ke arah pengecatan dirinya sendiri. Tingkat eksekutif adalah dunia yang berbeza daripada kawasan intern. Permaidani tebal berbanding linoleum murah, seni moden di dinding, bau kopi mahal terapung di udara. Dia mengetuk pintu kaca murni. Masuk, dia mendengar suara mentornya. Apabila dia masuk, dia terkejut mendapati bukan sahaja Murni, tetapi juga Rizal Suhail, Ketua Keuangan, dan Puan Patricia Lim, Ketua Undang-Undang. Ketiganya mempunyai ekspresi serius yang membuat perut Sofia tenggelam lebih dalam. Duduk, Sofia. Murni menunjuk ke sebuah kerusi di hadapan mejanya. Sofia duduk, tangannya bersilang di pangkuan untuk menyembunyikan kegugupan. Jika Anda akan memecat saya hargai jika Anda terus terang. Saya perlu mula mencari kerja lain. Tak ada siapa yang akan memecat awak, Rizal memotongnya. Dan yang mengejutkan Sofia, terdapat senyuman kecil di wajahnya yang biasanya tegas, sekurang-kurangnya tidak hari ini. Kami telah menyemak nombor awak, Patricia meneruskan, membuka folder tebal di atas meja Murni. Setiap satu daripadanya, 7 pengeluar generik yang menunggu. Kajian Johns Hopkins, kumpulan media sosial yang mengatur saman pemula. Dia berhenti seketika yang membuat Sofia menahan nafas. Semuanya betul-betul sehingga ke tahap yang menakutkan. Sangat betul, sehingga saya tertanya-tanya bagaimana jabatan analisis pasaran kita yang lengkap tidak menemuinya terlebih dahulu. Sofia melepaskan nafas yang dia tidak tahu dia tahan. Jadi, saya tak dalam masalah. Oh, awak dalam masalah besar, Murni berkata, tetapi nadanya pelik, hampir geli. Awak baru sahaja membuat 3 jabatan penuh kelihatan tidak cekap. Orang dengan gaji 6 angka yang sepatutnya melakukan apa yang awak lakukan. Awak rasa macam mana perasaan mereka? Mereka mungkin mahu saya mati, Sofia bergumam. Mungkin. Rizal bersetuju dengan kejujuran yang kejam. Tetapi inilah situasinya. Sofia, Azman Megat mahu berjumpa dengan awak di pejabat pribadinya esok jam 7 pagi. Jam 7? Sofia berkelip. Itu sebelum waktu kerja rasmi, sebelum kebanyakan pekerja tiba. Dia kata dia mahu perbincangan pribadi dengan awak. Patricia menjelaskan, tanpa saksi, tanpa rakaman, hanya awak dan dia. Sesuatu yang sejuk dan tidak menyenangkan menyelubungi dada Sofia. Itu pasti. Murni mencondongkan badan ke hadapan, ekspresinya menjadi serius. Sofia, saya perlu jujur sepenuhnya dengan awak. Azman Megat adalah seorang yang cemerlang, tetapi dia juga boleh menjadi kejam. Dia tidak sampai ke tahap ini dengan bersikap baik kepada orang yang mencabarnya secara terbuka. Awak cakap jangan pergi. Saya cakap pergi dengan mata terbuka, Murni menjawab. Faham bahawa dia mungkin cuba membeli awak dengan wang, menakutkan awak dengan ancaman, atau kedua-duanya, dan awak perlu putuskan sekarang apa yang sanggup awak terima dan apa yang tidak. Sofia memandang 3 orang di hadapannya. Mereka semua memerhatinya dengan campuran kebimbangan, rasa ingin tahu, dan sesuatu yang mungkin rasa hormat yang berbeza. Bolehkah saya tanya soalan? Sofia akhirnya bersuara. Mengapa Anda semua membantu saya? Anda semua telah bekerja di sini selama bertahun-tahun. Anda mempunyai kerjaya yang mantap. Mengapa mengambil risiko untuk seorang intern yang mungkin baru sahaja menyebabkan kekacauan terbesar yang pernah dilihat syarikat ini dalam beberapa bulan? Ketiga-tiga mereka bertukar pandangan penuh makna. Rizal yang akhirnya menjawab, mengapa? Katanya perlahan. Sudah lama dahulu saya juga seorang intern dari Universiti Awam dan seseorang mengambil risiko untuk saya. Sudah tiba masanya untuk membalasnya. Patricia mengangguk. Dan kerana terus terang, menyegarkan melihat seseorang berdiri di hadapan Azman dan mengatakan kebenaran. Sudah terlalu lama tiada siapa yang melakukannya. Lagipun, Murni menambah dengan senyuman sedih. Apa yang awak katakan tentang ibu awak, Sofia? Kakak saya meninggal dunia dengan cara yang sama kerana tidak mampu membayar ubat yang industri ini jual pada harga jenayah. Jadi ya, mungkin saya mempertaruhkan karier saya, tetapi beberapa perkara lebih penting. Sofia merasakan air mata mencucuk matanya sekali lagi. Saya tak tahu nak kata apa, jangan kata apa-apa. Murni berdiri, berjalan di sekeliling meja untuk menyandarkan tangan di bahu Sofia. Hanya pergi esok dengan bersedia. Dan Sofia, jangan biarkan dia mengintimidasi awak. Awak dah buktikan awak lebih bijak daripada semua orang di bilik mesyuarat itu. Jangan lupa itu. Malam itu, di apartemen kongsinya yang kecil di pinggir bandar, Sofia tidak dapat tidur. Rakan serumahnya, Lukman Amir, seorang pelajar kejuruteraan yang bekerja sambilan waktu malam, telah keluar meninggalkannya sendirian, dengan fikirannya
dan bunyi lalu lintas yang jauh. Dia duduk di atas katilnya, membuka komputer riba lamanya, dan buat kesekian kalinya menyemak semua datanya, setiap nombor, setiap sumber, setiap unjuran. Dia mesti yakin, karena jika esok Azman Megat menemui satu kesilapan pun, dia akan dihancurkan. Teleponnya berdering, nomor yang tidak dikenali. Biasanya dia tidak akan menjawab, tetapi sesuatu mendorongnya untuk menjawab. Sofia Rahman, suara wanita yang tidak dia kenali. Siapa bercakap? Nama saya Ismahani Zulkifli. Saya wartawan penyiasat untuk The Star. Awak ada beberapa menit untuk berbincang. Sofia serta-merta menegang. Bagaimana Anda mendapat nomor saya? Saya ada sumber saya. Ismahani menjawab samar-samar. Dengar, saya tahu hari ini awak berkonfrontasi dengan Azman Megat. Saya ada saksi yang berada di bilik itu. Saya mahu bertanya beberapa soalan tentang... Saya tak ada komen. Sofia memotongnya, jantungnya berdebar kencang. Dan saya tak tahu apa yang Anda bualkan, Cik Rahman. Saya faham kehati-hatian awak, tetapi saya telah menyiasat amalan penetapan harga korporat Mega Farm selama 3 tahun. Jika awak ada maklumat yang sepatutnya diketahui oleh orang awam. Selamat malam, Sofia. Dia meletakkan telefon. Hati Sofia berdegup kencang. Ini lebih teruk daripada yang dia fikirkan. Media sudah terlibat. Siapa yang membocorkan maklumat mesyuarat itu? Dan apa lagi yang mereka tahu? Teleponnya berdering lagi. Satu nombor tidak dikenali. Kali ini dia tidak menjawab. Kemudian satu lagi dan satu lagi. 5 panggilan dalam 10 menit. Semuanya dari nomor yang berbeza. Sofia mematikan teleponnya sepenuhnya, nafasnya memecut, kepanikan mula menyelubungi. Apa yang telah dia libatkan? Pada jam 6.30 pagi keesokan harinya, Sofia berdiri di hadapan bangunan korporat Mega Farm. Dia telah tiba awal, tidak mampu tinggal di apartemennya dengan teleponnya dimatikan dan fikirannya berputar dalam bulatan. Pengawal keselamatan mengenalinya. Cik Rahman, Tuan Azman menunggu Anda. Tingkat 25. Pejabat terakhir di hujung koridor, tingkat 25. Tingkat eksekutif, yang dikhaskan hanya untuk pengurusan kanan. Sofia tidak pernah berada di sana. Intern tidak ada sebab untuk naik lebih dari tingkat 12. Lift naik dalam diam. Apabila pintu terbuka, Sofia mendapati dirinya berada di koridor mewah dengan pemandangan panorama bandar yang sedang bangun. Matahari baru mula terbit, mewarnai langit dengan warna oranye dan merah jambu. Dia berjalan di koridor yang sunyi, langkahnya diredam oleh permaidani mahal. Di hujung dia menemui pintu kayu jati yang besar dengan plak emas. Azman Megat, ketua pegawai eksekutif. Dia menarik nafas dalam dan mengetuk. Masuk. Dia masuk ke dalam pejabat yang lebih besar daripada keseluruhan apartemennya. Tingkap dari lantai ke siling, menawarkan pemandangan 360 darjah bandar. Meja itu diperbuat daripada kayu jati antik. Mungkin berharga lebih daripada gaji setahun penuhnya. Terdapat karya seni asli di dinding, rak buku yang penuh dengan buku bersalut kulit, dan bar lengkap di satu sudut. Dan di belakang meja, Azman Megat memerhatinya dengan ekspresi yang mustahil untuk dibaca. Duduk. Ia bukan jemputan, ia adalah arahan. Sofia duduk di kerusi kulit di hadapan meja. Punggungnya tegak, tangan di pangkuan. Azman memerhatinya dalam diam untuk seketika yang lama. Akhirnya dia bercakap. Awak tahu berapa ramai orang yang telah mencabar saya secara terbuka dalam 20 tahun kebelakangan ini? Sofia menggelengkan kepala. 3. Azman mengangkat 3 jari. Dan awak tahu apa yang berlaku kepada 3 orang itu? Awak memecat mereka. 2 daripada mereka saya naikkan pangkat. Azman berkata, mengejutkannya kerana mereka menunjukkan keberanian yang kebanyakan orang tidak miliki. Yang ketiga, dia berhenti sebentar. Yang ketiga menghancurkan kariernya dengan membocorkan maklumat sulit kepada pesaing. Mesej itu jelas seperti kristal. Saya tak bocorkan apa-apa. Sofia berkata dengan tegas. Semua yang saya bentangkan adalah maklumat awam. Sesiapa sahaja dengan akses internet dan masa boleh mencarinya, tetapi tiada siapa yang melakukannya. Azman bersandar di kerusinya. Hanya awak. Mengapa? Kerana tiada siapa lain yang ada sebab untuk mencari. Sofia menjawab dengan jujur. Penganalisis Anda selesa. Mereka dibayar dengan baik. Mereka tidak mempunyai insentif untuk mencari masalah yang akan menyukarkan kerja mereka. Saya tidak mempunyai kemewahan itu. Dan ibu awak, Azman berkata, dan perubahan dalam nadanya membuat Sofia tegang. Awak kata dia meninggal dunia kerana tak mampu bayar ubat yang syarikat ini hasilkan. Ya, ubat apa? Sofia menelan air liur. Cardiomax, yang sama yang saya bincangkan semalam. Harganya 2.000 sebulan.
Dia dapat 900 sen selepas ditolak cukai dengan membersihkan pejabat. Azman menutup matanya seketika. Apabila dia membukanya, ada sesuatu yang berbeza di dalamnya. Sesuatu yang Sofia tidak dapat kenal pasti sepenuhnya. Ayah saya, katanya perlahan, sangat perlahan, hingga Sofia terpaksa mencondongkan badan untuk mendengar. Meninggal dunia akibat serangan jantung apabila saya berusia 15 tahun. Dia bekerja di kilang 12 jam sehari. Dia tak mampu bayar rawatan yang dia perlukan. Sofia tergamam. Dia tidak menyangka itu. Saya bina syarikat ini. Azman meneruskan dengan idea bahwa tiada orang lain yang perlu melalui itu. Bahwa dia boleh membuat ubat-ubat lebih mudah didapati. Dan pada satu ketika dia berhenti, melihat keluar tingkap ke arah bandar. Pada satu ketika, saya lupa itu. Saya menjadi perkara yang saya benci. Kesunyian yang menyusul berat dengan implikasi. Mengapa Anda memberitahu saya ini? Sofia akhirnya bertanya. Azman memandangnya terus. Kerana malam tadi saya tak tidur. Saya berjaga membaca setiap perkataan analisis awak. Dan awak tahu apa yang saya temui. Apa? Bahwa awak betul dalam segala-galanya. Sangat betul hingga menyakitkan. Dia mencondongkan badan ke hadapan. Tetapi inilah yang saya tak faham. Mengapa awak tak pergi ke akhbar dengan ini? Mengapa awak tak jual maklumat ini kepada penawar tertinggi? Mengapa bazirkannya kepada saya? Sofia mempertimbangkan soalan itu dengan berhati-hati sebelum menjawab. Kerana memusnahkan syarikat ini tak menyelamatkan nyawa, katanya, akhirnya. Ia hanya mewujudkan kekosongan yang akan diisi oleh syarikat lain yang sama korupnya. Tetapi membetulkannya dari dalam. Itu boleh membuat perbezaan sebenar. Azman memerhatinya dengan keamatan yang hampir fisikal. Awak idealis, saya realis. Sofia membetulkan. Idealisme ialah berfikir sistem akan berubah dengan sendirinya. Realisme ialah faham bahwa Anda perlukan orang yang sanggup berjuang dari dalam untuk memaksa perubahan itu. Dan awak sanggup berjuang? Saya dah mula. Azman tergelak kecil, tanpa humor. Ya, awak dah mulakan. Dia berdiri, berjalan ke bar, menuang whisky walaupun masih awal. Awak nak tahu apa yang akan saya lakukan pada awak, Sofia Rahman. Memecat saya, menaikkan pangkat saya, katanya berpaling secara mendadak. Pengarah bersekutu strategi ubat, melapor terus kepada saya. Gaji Rm120.000 setahun. Pejabat di tingkat ini. Awak mula hari Isnin. Sofia tergamam. Apa? Awak dengar betul, tetapi ada syarat. Selalu ada syarat. 1. Awak laksanakan setiap penyelesaian yang awak bentangkan semalam. Secara pribadi, jika awak gagal, awak pergi. Faham? 2. Awak tak bercakap dengan akhbar, bukan sekarang dan bukan selamanya tentang apa yang awak tahu mengenai syarikat ini. Sofia teragak-agak. Itu macam tutup mulut. Ia perlindungan. Azman membetulkan. Untuk kedua-dua kita, awak bercakap dan awak musnahkan sebarang kemungkinan perubahan sebenar. Awak jadikan ini skandal media, di mana tiada siapa yang menang kecuali peguam. Dan 3, Azman merenungnya. Awak terima bahwa awak akan dapat musuh. Ramai orang yang telah berada di sini selama bertahun-tahun akan berdendam bahwa seorang intern berusia 23 tahun mengatasi mereka. Mereka akan cuba sabotaj awak dan saya tak selalu boleh lindungi awak. Sofia memproses segala-galanya. Ia terlalu banyak, terlalu pantas. Mengapa? Dia bertanya. Mengapa buat ini? Kerana semalam awak buktikan saya bodoh. Dan saya cukup bijak untuk tahu bila saya perlukan orang yang lebih bijak dari saya dalam pasukan saya. Dia menghulurkan tangannya melintasi meja. Perjanjian. Sofia memandang tangan yang dihulurkan. Inilah keputusan yang akan mengubah segalanya. Dia boleh terima masuk ke dalam sistem, cuba mengubahnya dari dalam, atau dia boleh menolak, mengekalkan kesucian moralnya, dan mungkin tak mencapai apa-apa. Dia teringat ibunya, semua ibu. Semua orang yang mati bukan kerana ubat tak wujud, tetapi kerana wang lebih penting daripada nyawa. Dia menghulurkan tangannya sendiri dan bersalaman dengan erat. Perjanjian. Azman tersenyum dan buat pertama kalinya kelihatan tulen. Selamat datang ke neraka, pengarah Rahman. Apabila Sofia keluar dari pejabat itu 20 menit kemudian, dengan kontrak di tangannya dan hidupnya berubah sepenuhnya, matahari telah terbit sepenuhnya di bandar. Dia tidak tahu bahwa pertempuran sebenar baru sahaja bermula atau harga kenaikannya akan jauh lebih tinggi daripada yang dia pernah bayangkan. Hari Isnin tiba seperti tsunami. Sofia bangun jam 5 pagi di apartemen kongsinya. Kontrak kerja masih di atas meja sisi katilnya sebagai bukti bahwa ia bukan mimpi, pengarah bersekutu strategi ubat.
Perkataan itu kedengaran tidak nyata walaupun selepas membacanya buat kali ke-100. Lukman, rakan serumahnya, menjumpainya di dapur menyediakan kopi segera murah masih dalam kejutan. "Jadi, itu betul?" Lukman bertanya sambil duduk di salah satu daripada 2 kerusi yang mereka ada. "Awak benar-benar dinaikkan pangkat dari intern ke pengarah dalam 3 hari? Nampaknya begitu." Sofia menjawab sambil memandang pantulan dirinya di tingkap gelap. "Lukman, saya tak tahu sama ada saya buat betul. Saya setuju untuk masuk ke dalam sistem yang saya benci. Atau awak terima peluang untuk mengubahnya dari dalam?" Lukman membetulkan dengan lembut. Rakannya adalah salah seorang daripada segelintir orang yang mengetahui keseluruhan kisah ibunya. "Ibu awak akan bangga." Sofia merasakan simpulan biasa di tekaknya. "Atau dia akan kecewa kerana saya menjual diri kepada musuh." "Sofia." Lukman mengambil tangannya di atas meja kecil. "Awak tak jual diri, awak berunding. Ada perbezaan." Tetapi semasa Sofia berpakaian dengan satu-satunya suit profesional yang dia miliki, dibeli terpakai untuk temu duga, dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa dia telah melintasi titik tanpa kembali. Pada jam 7.30 pagi, Sofia tiba di bangunan korporat Mega Farm. Pengawal keselamatan, yang biasanya hanya memandangnya sekilas, kini memberi tabik hormat secara formal. "Selamat pagi, Pengarah Rahman. Pejabat Anda sudah siap di tingkat 25. Pengarah Rahman. Perkataan itu berbunyi pelik, seolah-olah mereka bercakap tentang orang lain. Apabila dia keluar dari lift di tingkat 25, dia mendapati Murni menunggunya dengan senyuman yang tidak sampai sepenuhnya ke matanya. "Sedia untuk hari pertama awak di neraka?" Dia bertanya, mengulangi kata-kata Azman. "Sedia sedapat mungkin." Murni membimbingnya melalui koridor. "Beberapa perkara yang awak perlu tahu sebelum kekacauan bermula. Pertama, berita kenaikan pangkat awak telah bocor ke seluruh syarikat pada Jumaat petang dan terdapat 3 orang yang sangat marah yang akan membuat hidup awak mustahil jika mereka boleh." Mereka berhenti di hadapan sebuah pejabat dengan plak baru. Sofia Rahman, pengarah bersekutu strategi. Pejabat itu kecil berbanding dengan eksekutif kanan, tetapi bagi seseorang yang bekerja di kubikel kongsi, ia adalah sebuah istana. Pertama, Murni meneruskan. "Ada Fendi Omar, pengarah analisis pasaran, 52 tahun, telah berada di syarikat ini selama 30 tahun. Penemuan awak pada dasarnya menunjukkan seluruh jabatan beliau tidak cekap." "Bagus," Sofia bergumam. Kedua, Ghazalin Sulaiman, pengarah perhubungan pelabur, 45 tahun, sangat ambisius. Dia mahukan jawatan yang awak dapat. Malah, dia telah berkempen politik selama berbulan-bulan untuk mendapatkannya. Lebih baik dan lebih baik. Dan ketiga, Murni merendahkan suaranya. Adam Omar, anak Fendi, pengurus junior di Jabatan Undang-Undang, 28 tahun, ijazah dari universiti mahal dan sifar toleransi untuk orang yang tidak datang dari kelas sosial yang sama. Sofia merasakan perutnya tenggelam. "Mengapa saya rasa awak baru sahaja menggambarkan medan perang? Kerana memang begitu." Murni menjawab dengan kejujuran yang kejam. "Sofia, Azman mungkin memberikan gelaran itu, tetapi awak perlu memenangi rasa hormat. Dan terdapat orang yang secara aktif berusaha memastikan awak gagal, seolah-olah mereka telah dipanggil oleh perbualan itu." 3 orang muncul di hujung koridor. Seorang lelaki tua dengan sut kelabu dan ekspresi pahit, seorang wanita berpakaian kemas dengan senyuman jerung, dan seorang lelaki muda yang memancarkan keangkuhan yang istimewa. "Ah," kata wanita itu, Ghazalin Sulaiman, dengan suara semanis racun. "Jadi akhirnya kita kenali intern ajaib yang terkenal itu." Mereka mendekat membentuk separuh bulatan yang mengintimidasi. Sofia memaksa dirinya untuk berdiri teguh, untuk tidak berundur. Pengarah Rahman, Fendi Omar, hampir meludahkan gelaran itu. "Saya harap awak faham bahawa kenaikan pangkat yang belum pernah terjadi ini akan memerlukan awak membuktikan anda setaraf. Tidak semua orang percaya bahawa kelayakan 3 hari layak untuk jawatan pengurusan." "Saya faham sepenuhnya," jawab Sofia, mengekalkan suaranya tenang walaupun nadi laju. "Dan saya bersedia untuk membuktikannya." "Betapa berani." Adam mengejek, memandang dari atas ke bawah dengan penghinaan. "Walaupun saya tertanya-tanya apa sebenarnya yang awak lakukan untuk mendapatkan kenaikan pangkat secepat ini, kerana saya tak fikir ia hanya kerana pembentangan awak. Implikasinya jelas dan menjijikkan." Sofia merasakan kemarahan mendidih dalam nadinya. "Hati-hati Adam." Murni campur tangan dengan suara seperti ais. "Pemikiran itu boleh dianggap sebagai gangguan. Saya hanya membuat pemerhatian.
Adam mengangkat tangannya dalam kepura-puraan tidak bersalah. Mengikut pengalaman saya, kenaikan pangkat yang mendadak biasanya melibatkan layanan istimewa. Mengikut pengalaman saya, Sofia bercakap sebelum dia dapat menghentikan dirinya, lelaki sederhana selalu menganggap wanita yang cekap hanya naik kerana layanan, kerana mereka sendiri tak boleh mencapainya melalui merit. Koridor menjadi sunyi sepi. Adam memerah. Fendi kelihatan seperti akan meletup. Hanya Ghazalin yang tersenyum, seolah-olah dia menemui sesuatu yang menghiburkan. Saya nampak awak ada watak, Ghazalin berkata perlahan. Itu bagus, awak akan memerlukannya. Dia berpaling untuk pergi, tetapi melemparkan satu frasa terakhir ke bahunya, terutama apabila unjuran awak ternyata salah, kerana percayalah, kami akan menyemak setiap nombor, setiap sumber, setiap andaian. Dan apabila kami menemui kesilapan, dia membiarkan ancaman itu tergantung di udara, sementara ketiga-tiga mereka beredar. Sofia bersandar di dinding, kakinya tiba-tiba lemah. Selamat datang ke permainan sebenar, Murni berkata dengan sedih. Sekarang awak faham mengapa Azman memberi amaran kepada awak. Minggu pertama adalah kejam. Sofia bekerja 14 jam sehari, menyemak dan menyemak semula setiap aspek analisisnya, menjangkakan setiap serangan yang mungkin. Pejabatnya menjadi rumah keduanya, dindingnya dipenuhi carta, unjuran, dokumen sumber. Pada hari Khamis, Fendi Omar memanggil mesyuarat, jawatan kuasa eksekutif, khusus untuk menyemak metodologi, pengarah baru Rahman. Ia adalah satu sergapan yang disamarkan sebagai proses formal. Bilik persidangan penuh sesak. Selain Fendi dan pasukannya, Ghazalin, Adam, Rizal, Patricia, Murni, dan Azman berada di kepala meja, memerhatikan segalanya dengan ekspresi neutral yang mustahil untuk dibaca. Pengarah Rahman, Fendi memulakan dengan formaliti berlebihan. Analisis Anda mengenai Cardiomax mengunjurkan kerugian rem 60 juta riang pada suku tahun hadapan kerana persaingan generik. Walau bagaimanapun, jabatan kami telah menyemak data yang sama dan mencapai kesimpulan yang sangat berbeza. Dia memproyeksikan pembentangannya sendiri ke skrin. Carta profesional, reka bentuk sempurna, nombor yang sama sekali bercanggah dengan Sofia. Menurut analisis terperinci kami, dia meneruskan, kerugian yang diramalkan adalah maksimum RM 15 juta rien. Nombor Anda dibesar-besarkan sebanyak 4 kali ganda. Bolehkah Anda terangkan percanggahan ini? Semua mata tertumpu pada Sofia. Dia boleh melihat kepuasan yang hampir tersembunyi di wajah Fendi. Inilah yang mereka tunggu-tunggu, membuktikan dia seorang penipu. Sofia berdiri perlahan, berjalan ke skrin. Dia mengkaji nombor Fendi dengan teliti. Bolehkah saya terangkan? Katanya akhirnya. Nombor Anda berdasarkan unjuran sejarah pelancaran generik sebelumnya. Betul, Fendi tersenyum puas. Metodologi standar industri. Metodologi yang mengabaikan 3 faktor kritikal. Sofia menyambung komputer ribanya ke skrin. Pertama, unjuran Anda mengandaikan hanya 3 pengeluar generik akan memasuki pasaran. Tetapi, seperti yang saya telah tunjukkan, terdapat 7. Dia menunjukkan dokumentasi yang telah dia kumpulkan, dikemas kini dengan maklumat yang lebih baru. Kedua, dia meneruskan, unjuran Anda mengandaikan tempoh penerimaan selama 6 bulan, tetapi terdapat sesuatu yang Anda tidak pertimbangkan. Dia menukar slide, menunjukkan tangkapan skrin kumpulan Facebook dengan 120.000 ahli. Ini adalah kumpulan sokongan pesakit jantung terbesar di negara ini. Saya telah memantaunya selama 2 minggu. Terdapat pergerakan teratur yang menunggu tepat pada hari ubat generik diluluskan. Mereka tidak akan menunggu 6 bulan, mereka akan bertukar dalam beberapa minggu. Beberapa eksekutif mencondongkan badan ke hadapan, berminat walaupun diri mereka sendiri. Dan ketiga, Sofia menunjukkan slide terakhirnya. Anda tidak mengira bahwa syarikat farmaseutikal telah menukar taktik. Lihat dokumen pembentangan daripada pengeluar generik ini. Dia memproyeksikan halaman dokumen kawal Celia yang jelas Fendi tidak pernah lihat. Mereka bukan sahaja akan menjual dengan lebih murah, mereka akan memberikan dos pertama secara percuma. Taktik penembusan pasaran yang agresif. Model sejarah Anda tidak meramalkan ini kerana ia tidak pernah berlaku sebelum ini. Kesunyian di dalam bilik itu adalah mutlak. Fendi memandang skrin dengan campuran kejutan dan kemarahan yang semakin meningkat. Dari mana awak dapat dokumen-dokumen itu? Dia bertanya dengan suara tegang. Pangkalan data awam agensi kawal Celia, jawab Sofia dengan tenang. Section 47B, subsection strategi pasaran. Semuanya sah di sisi undang-undang dan boleh diakses. Hanya sahaja tiada siapa yang bersusah payah mencari kerana mereka mengandaikan kaedah lama masih mencukupi. Azman,
yang telah memerhati dalam diam, bercakap buat pertama kalinya. Fendi, jabatan Anda telah menyemak Section 47B. Kami. Itu biasanya tidak perlu, Fendi teragak-agak. Itu adalah tidak. Azman berkata dengan dingin. Adakah orang lain mempunyai bantahan terhadap metodologi pengarah Rahman? Tiada siapa yang bercakap. Ghazalin memandang Sofia dengan penilaian baru, bukan semestinya mesra, tetapi hormat paksa. Adam kelihatan mahu mengatakan sesuatu, tetapi menahan diri di bawah pandangan ayahnya. Baik. Azman berdiri. Maka kita akan meneruskan cadangan Sofia. Fendi, saya mahu jabatan Anda bekerja sama sepenuhnya dengannya. Faham? Ya, Tuan. Fendi menjawab dengan suara yang tersekat. Apabila mesyuarat itu berakhir, eksekutif keluar dalam diam. Fendi lalu di hadapan Sofia tanpa memandangnya. Tetapi dia terdengar bisikannya kepada Adam. Ini takkan berakhir macam ni. Malam itu Sofia bekerja lewat di pejabatnya apabila dia mendengar ketukan di pintunya. Itu Rizal Suhail. Masih di sini? Dia bertanya sambil masuk tanpa menunggu jemputan. Menyemak nombor buat kali kelima, jawab Sofia sambil menggosok matanya yang letih. Saya tak boleh beri mereka peluang lain untuk mencari kesilapan. Rizal menutup pintu di belakangnya, ekspresinya serius. Sofia, saya perlu beri amaran kepada awak tentang sesuatu. Fendi dan Ghazalin merancang sesuatu. Bagaimana Anda tahu? Kerana saya telah berada dalam dunia korporat selama 40 tahun dan saya kenal konspirasi apabila saya melihatnya. Rizal duduk di hadapan mejanya. Awak adalah ancaman kepada mereka, bukan sahaja kepada ego mereka, tetapi kepada kedudukan mereka. Jika pembaharuan awak berjaya, ia membuktikan bahawa orang lama sudah lapuk. Jadi apa yang akan mereka lakukan? Saya tak tahu pasti, tetapi berhati-hati. Semak kerja awak 2 kali. Jangan beri mereka sebarang peluru. Selepas Rizal pergi, Sofia duduk memandang skrinnya, rasa gelisah mula menyelubungi perutnya. Teleponnya bergetar. Email dari alamat yang tidak dia kenali. Subjeknya berbunyi maklumat yang perlu Anda lihat. Dengan tangan yang menggigil, dia membuka email itu. Di dalamnya terdapat lampiran file, dokumen yang diimbas dari apa yang kelihatan seperti email dalaman. Dia membacanya dengan seram yang semakin meningkat. Ia adalah surat menyurat antara Fendi, Ghazalin, dan kenalan luar. Mereka membincangkan cara untuk mensabotaj proyeknya. Salah satu email secara khusus menyebut menunggu dia membuat kesilapan dan membesarkannya sehingga Azman tiada pilihan selain memecatnya. Tetapi ada sesuatu lagi, satu email yang membuat darahnya beku. Jika gadis itu terus menjadi masalah, kami ada maklumat tentang situasi keluarganya yang mungkin berguna. Abang bongsunya masih di sekolah awam. Sofia menjatuhkan teleponnya, nafasnya memecut. Abangnya, Diego, berumur 15 tahun. Dia berada di sekolah sains dengan beasiswa penuh. Satu-satunya peluangnya untuk keluar dari kemiskinan. Monster ini mengancam seorang budak lelaki. Dia segera mendial nombor Murni dengan tangan yang menggigil. Sofia, apa yang berlaku? Saya perlukan bantuan. Sekarang. Ini pukul 11 malam, Murni. Saya perlukan bantuan. Sekarang. 1 jam kemudian, Sofia, Murni, Rizal, dan Patricia berkumpul di pejabat Murni. Email diproyeksikan di skrinnya sebagai bukti konspirasi korporat. Ini serius, Patricia berkata. Pengalamannya dalam undang-undang jelas menunjukkan kebimbangan. Ini bukan politik pejabat biasa, ini berpotensi jenayah. Siapa yang hantar ini kepada awak? Murni bertanya. Saya tak tahu. Alamat email itu tanpa nama. Ia mungkin perangkap. Rizal mencadangkan. Seseorang yang mahu Anda bertindak berdasarkan maklumat yang berpotensi palsu. Atau ia mungkin seseorang di dalam yang muak dengan kaedah mereka. Patricia membalas. Saya pernah lihat perkara ini sebelum ini. Sentiasa ada seseorang yang mempunyai hati nurani. Apa yang saya perlu buat? Sofia bertanya, suaranya pecah. Saya tak boleh biarkan mereka menyakiti abang saya. Dia cuma budak lelaki. Murni mengambil tangannya. Mereka takkan menyakiti sesiapa. Tetapi kita juga tak boleh terus kepada Azman dengan ini, tanpa bukti lanjut. Kita perlu strategik. Strategik bagaimana? Patricia mencondongkan badan ke hadapan. Kita dokumentasikan setiap perkara. Setiap interaksi yang awak ada dengan Fendi, Ghazalin, atau Adam, kita rakam jika mungkin dan tunggu mereka membuat kesilapan. Sementara itu, Rizal menambah. Kita pastikan kerja awak sangat sempurna sehingga mereka tak dapat mencari apa-apa untuk digunakan terhadap awak. Sofia memandang 3 orang yang telah mempertaruhkan kerjaya mereka untuk menyokongnya. Mengapa Anda semua mempertaruhkan begitu banyak untuk saya? Kerana, Murni menjawab ringkas.
Jika kita biarkan mereka memusnahkan awak, kita menghantar mesej kepada semua orang dalam syarikat ini bahawa mencabar status quo terlalu berbahaya dan kemudian tak ada apa yang akan berubah. Pada pagi Jumaat, Sofia tiba di pejabatnya untuk menemui sampul surat Manila di atas mejanya. Ia tidak mempunyai alamat penghantar. Di dalamnya terdapat sekeping kertas dengan mesej yang ditulis tangan. Berhati-hati di mesyuarat hari ini. Mereka telah menyediakan sesuatu. Awak tak keseorangan. Seorang rakan. Sofia mengusutkan kertas itu, jantungnya berdebar kencang. Mesyuarat apa? Dia menyemak kalendarnya. Terdapat mesyuarat strategi umum jam 2 petang yang dipanggil oleh Azman untuk menyemak kemajuan pelaksanaan cadangannya. Dia menghabiskan beberapa jam berikutnya bersiap sedia untuk sebarang senario yang mungkin. Dia menyemak setiap nombor 3 kali. Dia menyediakan dokumentasi sokongan untuk setiap dakwaan. Dia berlatih jawaban untuk soalan sukar. Apabila dia masuk ke bilik persidangan jam 2 tepat, ketegangan terasa nyata. Fendi dan Ghazalin sudah berada di sana berbual perlahan. Adam berada bersama mereka, melihat teleponnya dengan senyuman puas. Azman masuk terakhir bersama 3 orang yang Sofia tidak kenali, 2 lelaki dan seorang wanita, semuanya memakai sut mahal dan ekspresi serius. Sebelum bermula, Azman mengumumkan, "Saya mahu memperkenalkan juru audit luaran kita. Mereka telah menyemak unjuran keuangan dan proses analisis kita selama 2 minggu yang lalu." Sofia merasakan perutnya jatuh. Juru audit luaran. Fendi mesti telah mengupah mereka untuk mencari kesilapan dalam kerjanya. Juru audit utama, seorang wanita berusia 40-an, membuka portfolio beliau. "Kami telah menyelesaikan semakan kami terhadap unjuran dan metodologi yang dibentangkan oleh pengarah Rahman. Kesunyian di dalam bilik adalah mutlak." Sofia dapat melihat Fendi cuba menyembunyikan senyuman kepuasan diri. Dan kami harus katakan, juru audit itu meneruskan dan Sofia menutup matanya bersedia untuk perkara terburuk. "Ini adalah analisis risiko yang paling lengkap dan tepat yang pernah kami lihat dalam industri ini dalam sedekat yang lalu." Mata Sofia terbuka secara mendadak. "Apa? Unjuran Anda bukan sahaja betul." Juru audit menunjukkan analisisnya sendiri, tetapi konservatif. "Jika ada, potensi kerugian mungkin lebih tinggi daripada yang Anda anggarkan." Kerjanya luar biasa. Fendi telah pucat lesi. Ghazalin merenung juru audit itu seolah-olah mereka telah mengkhianati perjanjian rahasia. Azman bersandar di kerusinya, senyuman kecil bermain di bibirnya. "Terima kasih atas penilaian itu. Itu sahaja yang kami perlu dengar." Apabila juru audit beredar, Azman memandang terus ke arah Fendi. "Ada apa-apa awak mahu katakan, Fendi?" "Saya. Kami hanya bernasib baik." Fendi teragak-agak. "Baiklah. Sekarang setelah kita tetapkan bahawa unjuran Sofia kukuh, mari kita teruskan pelaksanaan. Sofia, awak ambil alih." Selama sejam berikutnya, Sofia membentangkan pelan tindakan terperincinya. Setiap langkah, setiap garis masa, setiap metrik kejayaan. Dia bercakap dengan keyakinan yang datang bukan dari kesombongan, tetapi dari persediaan mutlak. Apabila dia selesai, Azman mengangguk. "Cemerlang. Kita akan teruskan seperti yang Anda cadangkan. Fendi, jabatan awak akan menyokong sepenuhnya usaha ini. Ada bantahan?" Fendi menggelengkan kepalanya kalah. Semasa mesyuarat dibubarkan, Sofia mengemas barang-barangnya, masih memproses apa yang telah berlaku. Azman menahannya sebelum dia keluar. "Juru audit itu bukan idea Fendi," katanya perlahan. "Saya yang mengupah mereka 2 minggu lalu. Saya perlukan kepastian. Kepastian tentang apa? Bahawa awak benar-benar sehebat yang awak nampak." Azman menjawab, "Dan awak sememangnya begitu." Tetapi Sofia, ekspresinya menjadi serius. "Hati-hati, awak baru sahaja memalukan orang yang berkuasa secara terbuka 2 kali, mereka takkan lupa." Sofia mengangguk, tetapi secara dalaman dia merasakan sesuatu berubah. Dia bukan lagi intern yang ketakutan yang memasuki syarikat ini beberapa bulan lalu. Dia adalah seorang pengarah yang telah membuktikan nilainya dan bersedia untuk perang yang akan datang kerana dia kini memahami kebenaran. Dalam dunia korporat, memenangi satu pertempuran hanya memenangi lebih banyak musuh, dan pertempuran paling sukar masih akan datang. 3 minggu selepas kejayaan dengan juru audit, Sofia mula percaya bahawa mungkin, hanya mungkin, perkara terburuk telah berlalu. Pelaksanaannya berfungsi tepat seperti yang dia unjurkan. Kerugian Cardiomax telah dikurangkan dengan ketara. Kajian Johns Hopkins telah diterbitkan, tetapi berkat persediaan awal Sofia, syarikat telah melancarkan kempen pendidikan perubatan yang melembutkan pukulan itu.
Walaupun Fendi mula bekerja dengannya secara profesional, walaupun dingin, Ghazalin menyapanya di koridor dengan kesopanan yang dingin. Hanya Adam yang masih memandangnya dengan penghinaan yang hampir tidak tertahan. Sofia sepatutnya tahu ia adalah ketenangan sebelum ribut. Rabu pagi dia tiba di pejabatnya untuk mendapati Murni menunggunya. Wajahnya pucat dengan cara yang serta-merta mengaktifkan semua penggerak Sofia. "Apa yang berlaku?" dia bertanya sambil menutup pintu di belakangnya. Murni menyerahkan tablet kepadanya tanpa berkata apa-apa. Di skrin itu terdapat artikel dari blog berita keuangan. Tajuk utama membuatkan dunia Sofia berhenti. Skandal di korporat Mega Farm. Pengarah dituduh memanipulasi data untuk mensabotaj pelancaran obat. Dengan tangan yang menggigil, Sofia membaca artikel itu. Ia memetik sumber dalaman tanpa nama, yang mendakwa bahwa dia telah sengaja membesar-besarkan risiko obat Neurotek untuk menangguhkan pelancarannya. Kononnya, karena dia mempunyai hubungan dengan syarikat pesaing. "Ini bohong," Sofia berbisik. Artikel itu jatuh dari tangannya. "Semua ini palsu. Saya tak pernah. Saya tahu." Murni berkata dengan tegas. "Semua orang yang kenal awak tahu. Semua orang yang kenal awak tahu. Tetapi Sofia, ini serius. Mereka menuduh awak melakukan penipuan korporat. Jika ini mendapat perhatian," telepon Sofia mula berdering. Kemudian telepon Murni. Mesej membanjiri kedua-dua peranti mereka. Artikel itu menjadi tular di kalangan-kalangan keuangan. "Azman mahu berjumpa dengan awak," kata Murni sekarang. Pejabat Azman penuh sesak apabila Sofia tiba. Selain CEO, Rizal, Patricia, dan yang mengejutkan Sofia, Fendi, Ghazalin, dan Adam, semuanya mempunyai ekspresi yang berayun antara kebimbangan palsu dan kepuasan yang tersembunyi. "Duduk," Azman mengarahkan. Suaranya dingin dengan cara yang Sofia tidak pernah dengar sejak pertemuan pertama mereka. Sofia duduk, merasakan seolah-olah dia berada di mahkamah. "Awak dah baca artikel tuh?" Azman bertanya. "Ya, dan semuanya palsu." "Awak ada sebarang hubungan dengan Pharma Global?" Patricia bertanya, nadanya profesional dan neutral. "Pharma Global? Tidak, saya tak pernah bekerja untuk mereka. Saya tak pernah bercakap dengan mereka. Saya tak kenal sesiapa yang bekerja di sana." Artikel itu kata awak ada sepupu yang bekerja di Jabatan Pembangunan mereka. Ghazalin campur tangan, suaranya menitiskan kebimbangan palsu. "Adakah itu benar?" Sofia tergamam. "Ya, sepupu saya, Javier, bekerja di sana, tetapi kami tak bersembang selama bertahun-tahun. Saya tak tahu pun dia di jabatan mana. Walaupun begitu, ia adalah konflik kepentingan yang berpotensi," Patricia berkata. Dan Sofia dapat melihat peguam itu mengira risiko undang-undang. "Sofia, awak faham ini meletakkan syarikat dalam kedudukan yang sukar. Tetapi saya tak buat apa-apa yang salah. Analisis saya jujur. Anda boleh semak setiap sumber, setiap nombor, setiap. Kami sudah pun melakukannya." Azman memotongnya. "Tetapi sementara itu, saya ada pelabur yang menelpon, wartawan yang bertanya, dan skandal yang semakin membesar yang boleh menyebabkan syarikat ini kerugian jutaan dalam kredibiliti." "Tuan Azman." Ghazalin bercakap dengan suara yang penuh simpati palsu. "Mungkin yang terbaik ialah Sofia mengambil cuti sementara sehingga perkara ini selesai." Sofia merasakan panik sebenar. Cuti sementara dalam dunia korporat pada dasarnya adalah pemecatan yang disamarkan. "Tidak," katanya dengan tegas, memandang terus ke arah Azman. "Saya tak akan lari dari tuduhan palsu. Beri saya 24 jam untuk buktikan saya tidak bersalah." Azman merenungnya dengan ekspresi yang mustahil untuk dibaca. "Awak ada 12 jam. Jika menjelang esok pada waktu ini awak tak ada bukti kukuh bahwa ini adalah kempen memfitnah, saya perlu membuat keputusan sukar." Sofia keluar dari pejabat itu terasa seperti ditumbuk di perut. Murni mengikutinya ke pejabatnya. "Kita akan selesaikannya, Murni," katanya dengan tekad. "Kita ada 12 jam. Kita boleh. Ini telah dirancang." Sofia memotongnya. Fikirannya bekerja pada kelajuan panik. "Penyebutan sepupu saya. Seseorang telah menyiasat keluarga saya, menemui hubungan itu, dan menggunakannya untuk mencipta naratif. Fendi, Ghazalin, atau Adam. Murni bersetuju, atau ketiga-tiga mereka." Telepon Sofia berdering. Nombor yang tidak dikenali. Biasanya dia takkan jawab, tetapi sesuatu mendorongnya untuk menjawab. "Sofia Rahman," suara wanita. "Saya Ismahani Zulkifli, wartawan yang coba menghubungi awak beberapa minggu lalu." "Saya tak ada komen," Sofia mula berkata. "Tunggu, sila. Saya tahu tentang artikel itu, dan saya tahu siapa yang menulisnya." Sofia terhenti. "Apa?
blogger yang menerbitkan cerita itu. Saya tahu kerjanya. Dia terkenal kerana menerbitkan artikel berbayar. Seseorang telah membayar dia untuk menulis perkara itu tentang awak. Bagaimana Anda tahu? Kerana saya telah menyiasat amalan harga korup dalam industri farmaseutikal selama 3 tahun. Ismahani menjawab. Dan saya pernah melihat Cora ini sebelum ini. Boleh kita berjumpa? Saya rasa saya boleh bantu awak. Sofia memandang Murni yang telah mendengar sebahagian perbualan itu. Di mana? 1 jam kemudian, Sofia dan Murni berada di sebuah kafe kecil 3 blok dari bangunan korporat. Ismahani Zulkifli ternyata seorang wanita berusia 35 tahun dengan komputer riba yang penuh dengan fail dan ekspresi seseorang yang telah melihat terlalu banyak korupsi. Saya telah mengikuti kisah awak sejak mesyuarat pertama awak dengan Azman, Ismahani menjelaskan. Saya ada orang dalam di syarikat itu. Apabila saya lihat artikel pagi ini, saya serta-merta tahu ia direka palsu. Bolehkah Anda buktikannya? Sofia bertanya dengan putus asa. Lebih baik dari itu, saya boleh tunjukkan kepada awak siapa yang membayarnya. Ismahani membuka komputer ribanya, menunjukkan siri pemindahan bank yang dia jejaki. Blogger itu menerima 10.000 seminggu yang lalu dari akaun korporat berdaftar di bawah nama. Dia menata layarkan skrin. Sofia membaca nama itu dan darahnya terasa sejuk. Ghazalin Sulaiman. Bukan itu sahaja. Ismahani meneruskan menunjukkan lebih banyak dokumen. Saya juga ada email antara Ghazalin, Fendi, dan firma Guaman yang membincangkan cara untuk menyahtindak ancaman Rahman. Mereka menggunakan perkataan yang tepat itu. Murni mencondongkan badan untuk melihat dengan lebih dekat. Bagaimana Anda mendapat ini? Seseorang di dalam syarikat menapisnya kepada saya. Ismahani menjawab. Seseorang yang muak melihat orang berbakat dimusnahkan kerana mengancam status quo. Siapa? Sofia bertanya. Saya tak boleh dedahkan, tetapi orang ini mahu awak ada ini. Dia menghulurkan pemacu USB. Semuanya ada di sana. Email, pemindahan, malah rakaman audio mesyuarat di mana mereka merancang semua ini. Sofia mengambil pemacu USB itu dengan tangan yang menggigil. Mengapa Anda membantu? Apa yang Anda dapat? Ismahani memandangnya terus. Kerana 5 tahun lalu saya menulis artikel yang mendedahkan amalan serupa di syarikat farmaseutikal lain. Saya disaman. Saya hampir kehilangan kerjaya saya, dan orang yang membantu saya dimusnahkan secara profesional. Sejak itu saya berjanji saya takkan biarkan ia berlaku lagi jika saya boleh mengelakkannya. Dia berhenti seketika, dan kerana kisah awak tentang ibu awak, ayah saya meninggal dunia dengan cara yang sama kerana tak mampu bayar ubat yang dia tak mampu beli. Jadi ya, ini juga pribadi bagi saya. Sofia kembali ke pejabat dengan bukti yang boleh memusnahkan Ghazalin, Fendi, dan Adam. Tetapi semasa dia menaiki lift, satu kesedaran yang mengerikan melandanya. Jika dia mendedahkan ini, dia akan mencetuskan perang di dalam syarikat. Akan ada siasatan, kemungkinan kes undang-undang, mungkin pemecatan, dan dia akan dilihat sebagai orang yang menyebabkan semua kekacauan itu. Teleponnya bergetar, mesej dari nombor yang tidak dikenali. Abang awak Diego baru sahaja keluar dari sekolah 20 menit lalu. Comelnya budak tu. Akan sangat malang jika sesuatu berlaku kepadanya. Dilampirkan adalah gambar abangnya berjalan di jalan, jelas diambil hari itu. Sofia merasakan keganasan tulen membanjirinya. Dia segera menelepon Diego. Hello, suara abangnya kedengaran biasa, tidak bimbang. Diego, di mana awak? Dalam perjalanan pulang. Kenapa? Sofia, awak menangis. Dengar saya sangat berhati-hati. Saya mahu awak terus pulang ke rumah Puan Ramli, jiran kita. Jangan bercakap dengan orang asing. Jangan berhenti di mana-mana. Awak faham saya? Awak buat saya takut. Tolong, hanya lakukan. Saya akan hubungi awak dalam 10 menit. Dia meletakkan panggilan dan segera mendial nombor Murni. Mereka mengancam abang saya. Saya ada gambar. Murni, dia budak kecil. Dia baru 15 tahun. Apa yang perlu saya buat? Saya datang ke sana. Jangan bergerak. Tetapi sebelum Murni sempat tiba, pintu pejabat Sofia terbuka. Adam masuk menutup pintu di belakangnya. Saya nampak awak dah terima mesej kami, katanya dengan senyuman dingin. Sofia berdiri. Kemarahan dan ketakutan bercampur berbahaya. Mengancam orang bawah umur. Itu jenayah. Saya. Adam mengangkat tangannya dalam kepura-puraan tidak bersalah. Saya tak mengancam sesiapa, hanya memberi komen bahawa akan menjadi sangat buruk jika sesuatu berlaku kepada abang awak. Ada banyak jenayah di kawasan awak. Awak tahu apa yang kami mahu? Kami mahu awak letak jawatan hari ini. Sekarang. Tanda tangani surat perletakan jawatan awak hilang dan abang awak akan selamat sepenuhnya.
Dan jika saya tak buat, Adam mencondongkan badan di atas mejanya. Nafasnya berbau kopi mahal dan kejahatan. Kemudian artikel hari ini hanyalah permulaan. Kami ada lagi, lebih banyak lagi. Dan adik lelaki awak mungkin akan mengalami beberapa kemalangan yang sangat malang. Pintu terbuka secara tiba-tiba. Murni masuk seperti angin puyuh, diikuti oleh Patricia. Berambus dari sini, Adam. Murni mengarahkan. Sekarang saya hanya berbual dengan rakan sekerja saya. Adam menjawab perlahan, tetapi menuju ke pintu. Sebelum keluar dia memandang Sofia. Fikirkan mengenainya. Awak ada masa hingga esok untuk putuskan. Apabila dia pergi, Sofia jatuh di kerusinya. Seluruh badannya menggigil. Saya rakam semuanya, kata satu suara dari pintu. Rizal berdiri di sana memegang teleponnya. Setiap perkataan, ancaman pemerasan, paksaan, ancaman terhadap orang bawah umur. Kita ada cukup untuk menuntut secara jenayah. Sofia memandang pemacu USB di atas mejanya, kemudian teleponnya dengan gambar ancaman abangnya, kemudian kepada 3 orang yang telah mempertaruhkan kerjaya mereka untuk menyokongnya. Saya perlu bercakap dengan Azman, katanya akhirnya, kini, dan saya perlukan Anda semua ikut saya. 15 menit kemudian mereka semua berada di pejabat Azman. Sofia menyambungkan pemacu USB ke komputer ribanya. Patricia menyediakan rakaman Adam. Dan Rizal mempunyai dokumentasi mengenai semua ketidakpatuhan yang telah mereka temui. Ini sepatutnya penting, Azman berkata. Tetapi nadanya berubah apabila dia melihat ekspresi mereka. Apa yang berlaku? Sofia menarik nafas dalam. Saya akan tunjukkan kepada Anda sejauh mana Ghazalin, Fendi, dan Adam sanggup pergi untuk memusnahkan saya, dan kemudian Anda perlu putuskan jenis syarikat yang Anda mahu pimpin. Selama sejam berikutnya mereka membentangkan segalanya. Email yang merancang kemusnahan mereka, pemindahan uang untuk artikel palsu, rakaman Adam mengancam abangnya, dokumen yang menunjukkan korak tingkah laku yang sama terhadap pekerja lain pada masa lalu. Azman mendengar semuanya dalam diam mutlak. Ekspresinya menjadi lebih gelap dengan setiap pendedahan. Apabila mereka selesai, dia berdiri dan berjalan ke tingkap, memandang bandar semasa matahari mula terbenam. Awak tahu apa yang paling menyedihkan dalam semua ini? Katanya akhirnya. Sebahagian daripada saya sudah tahu. Saya telah melihat isyarat selama bertahun-tahun, tetapi saya memilih untuk mengabaikannya karena Fendi, Ghazalin, dan orang-orangnya menghasilkan keputusan. Dia berpaling ke arah mereka. Berapa ramai pekerja baik yang saya hilang karena mereka diancam seperti ini dan saya tak pernah sedar. Terlalu ramai. Rizal menjawab perlahan. Azman kembali ke mejanya, mengambil teleponnya. Panggil keselamatan. Saya mahu Ghazalin Sulaiman, Fendi Omar, dan Adam Omar dikawal keluar dari bangunan dengan serta-merta, dipecat atas sebab tanpa pampasan. Dan Patricia, saya mahu Anda memfailkan pertuduhan jenayah terhadap Adam kerana mengancam abang Sofia. Tuan, Patricia mula. Awak kata, sesuatu yang saya tak dengar. Azman bertanya dengan suara seperti keluli. Tidak, Tuan. Saya akan lakukannya dengan serta-merta. Azman memandang Sofia. Dan awak, saya berhutang permohonan maaf kepada awak. Saya sepatutnya percaya awak segera pagi ini. Awak tak tahu, saya sepatutnya tahu. Saya sepatutnya menyiasat lebih awal sebelum meletakkan awak dalam kedudukan itu. Dia berhenti seketika. Sofia, apa yang awak buat di sini, perubahan yang awak laksanakan, sedang mendedahkan berpuluh-puluh tahun korupsi yang saya biarkan membiak kerana lebih mudah mengabaikannya daripada menghadapinya. Dan sekarang? Sofia bertanya. Sekarang kita bersihkan syarikat ini sepenuhnya dan awak akan menerajui usaha itu. Kenaikan pangkat serta-merta, naib presiden strategi dan kepatuhan dengan kuasa untuk menyiasat mana-mana jabatan dan melapor terus kepada saya. Sofia terasa pening. Itu menakutkan, saya tahu. Tetapi awak satu-satunya orang dalam syarikat ini yang saya percayai sepenuhnya untuk melakukannya dengan betul. 1 jam kemudian, Ghazalin, Fendi, dan Adam dikawal keluar dari bangunan oleh keselamatan. Pekerja melihat dari tingkap semasa 3 orang yang telah menakut-nakutkan begitu ramai dianiaya secara terbuka dengan cara yang sama seperti mereka telah menganiaya orang lain. Sofia memerhati dari pejabatnya tanpa rasa kemenangan, hanya kepenatan yang mendalam. Murni mendekat menyandarkan tangan di bahunya. Awak berjaya. Awak menang. Ia tak terasa macam kemenangan. Sofia bergumam. Ia tak pernah berlaku. Murni menjawab. Tetapi awak menyelamatkan nyawa, termasuk nyawa awak dan abang awak. Itu yang penting. Telepon Sofia berdering. Diego.
Sofia, apa yang berlaku? Ada polis di rumah mengatakan mereka akan melindungi saya. Semua baik-baik sahaja sekarang, Diego. Semua akan baik-baik sahaja. Semasa dia meletakkan panggilan, Sofia memandang pantulannya di tingkap gelap. Intern yang ketakutan beberapa bulan lalu telah hilang sepenuhnya. Sebagai gantinya adalah seorang eksekutif wanita yang telah menghadapi korupsi, ancaman dan pengkhianatan dan telah bertahan. Tetapi perang masih belum berakhir karena membersihkan berpuluh-puluh tahun korupsi akan memerlukan lebih daripada memecat 3 orang. Dan Sofia baru sahaja menjadi orang yang paling berkuasa dan paling dibenci di korporat Mega Farm pada masa yang sama. Soalannya ialah, adakah dia boleh bertahan dengan apa yang akan datang selepas ini? Hari-hari selepas pembuangan Ghazalin, Fendi dan Adam adalah pelik sunyi, seolah-olah seluruh syarikat menahan nafas, menunggu untuk melihat apa yang akan berlaku seterusnya. Sofia berjalan di koridor tingkat 25 dengan campuran kelegaan dan jangkaan gugup. Dia telah memenangi pertempuran, ya, tetapi dia tahu, perang terdiri daripada banyak pertempuran dan ini baru sahaja bermula. Pada pagi Isnin berikutnya, seminggu selepas pemecatan, Azman memanggil mesyuarat umum seluruh syarikat, bukan di bilik persidangan, tetapi di auditorium utama bangunan dengan kapasiti 500 orang. Semua pekerja, dari eksekutif hingga kaki tangan pembersihan, dijemput. Sofia tiba awal mendapati Murni, Rizal, dan Patricia sudah duduk di barisan hadapan. "Awak tahu apa benda ni?" Sofia bertanya perlahan kepada mereka. "Azman tak beritahu saya apa-apa," Murni menjawab, tetapi terdapat senyuman kecil di bibirnya. "Tetapi saya ada teori." Auditorium cepat penuh. Pekerja berbisik sesama mereka, membuat spekulasi. Khabar angin tentang apa yang telah berlaku telah merebak seperti api, walaupun butiran rasmi adalah sedikit. Pada jam 9 pagi, Azman naik ke pentas. Dia tidak memakai sut 3 helai kegemarannya. Sebaliknya, dia memakai seluar kasual dan baju ringkas. Sofia tidak pernah melihatnya begitu manusiawi. "Selamat pagi semua." Suaranya yang diperkuat oleh mikrofon bermula, tetapi lebih lembut daripada biasa. "Saya tahu ia telah menjadi minggu yang sukar. Saya tahu ada kabar angin, soalan, kebimbangan, dan Anda berhak mendapat jawaban." Auditorium menjadi sunyi sepi mutlak. "Seminggu yang lalu saya memecat 3 orang peringkat tinggi dalam syarikat ini," Azman meneruskan. "Bukan kerana sebab kewangan, bukan kerana penstrukturan semula, tetapi kerana mereka melanggar nilai asas yang sepatutnya diwakili oleh syarikat ini." Dia berhenti seketika, memandang terus ke arah penonton. "Selama bertahun-tahun saya membenarkan budaya ketakutan dan manipulasi berkembang. Budaya di mana orang boleh naik pangkat, bukan kerana merit, tetapi kerana politik, di mana pekerja berbakat dimusnahkan jika mereka mengancam status quo, di mana etika adalah pilihan jika keputusan adalah baik. Beberapa pekerja bertukar pandangan yang penuh makna. Jelas mereka bukan satu-satunya yang mengalami perkara itu. Ini berakhir hari ini," Azman berkata dengan tegas. "Mulai sekarang, korporat Mega Farm akan beroperasi di bawah set prinsip baru, dan saya akan sepenuhnya telus dengan Anda semua tentang apa maksudnya." Dia mengaktifkan pembentangan di skrin besar di belakangnya. Slide pertama hanya berbunyi, "Integrity, diutamakan." "Prinsip pertama kami, integrity tidak boleh dirunding," jelasnya. "Kami tak akan melancarkan produk yang menyakiti pesakit hanya kerana ia menguntungkan. Kami tak akan bertolak ansur dengan gangguan, manipulasi atau sabotaj antara pekerja. Dan kami tak akan mengenakan harga yang membunuh orang hanya kerana kami boleh terlepas." Bisikan yang melanda auditorium adalah gabungan kejutan dan harapan yang berhati-hati. "Prinsip kedua, merit lebih penting daripada hubungan," Azman meneruskan. "Saya tak peduli awak datang dari universiti mana atau siapa keluarga awak. Jika awak ada bakat dan bekerja keras, awak akan ada peluang. Dan jika tidak, awak takkan dapat tidak kira apa nama keluarga awak." Sofia merasakan air mata mencucuk matanya. Ini lebih daripada yang dia harapkan. Dan ketiga, Azman menunjukkan slide terakhir. "Kita akan menjadi syarikat yang menyelamatkan nyawa, bukan mengorbankannya untuk keuntungan." Dia berhenti seketika, suaranya sedikit pecah. "Ayah saya meninggal dunia apabila saya berusia 15 tahun kerana dia tak mampu bayar rawatan perubatan. Saya membina syarikat ini dengan janji bahawa perkara itu tak akan berlaku kepada sesiapa pun lagi. Pada satu ketika, saya lupa janji itu. Saya menjadi syarikat yang membiarkan ayah saya mati. Kesunyian kini berbeza, ia adalah penghormatan bercampur pemahaman." Tetapi seorang gadis berusia 23 tahun, Azman memandang terus ke arah Sofia.
mempunyai keberanian untuk mengingatkan saya siapa saya sepatutnya. Dan untuk itu kita semua patut berterima kasih. Semua mata tertumpu pada Sofia. Dia merasakan wajahnya panas. Tetapi Azman belum selesai. Sofia Rahman mula di sini. Sebagai intern 7 bulan lalu, dia diabaikan, diremehkan, dan secara aktif disabotaj oleh orang yang sepatutnya membimbingnya. Tetapi dia tak berputus asa, dan apabila dia akhirnya mendapat peluang untuk bercakap, dia menunjukkan kepada kita bahwa dia tahu lebih banyak daripada eksekutif dengan pengalaman berpuluh tahun. Azman turun dari pentas berjalan ke arah Sofia duduk. "Bangun, sila." Sofia berdiri dengan kaki yang menggigil, tidak tahu apa yang diharapkan. Berkuat kuasa serta-merta, Azman mengumumkan kepada seluruh dewan, Sofia Rahman dinaikkan pangkat kepada Naib Presiden Strategi dan Kepatuhan Etika. Dia akan melapor terus kepada saya dan akan mempunyai kuasa untuk menyiasat sebarang amalan dalam syarikat ini yang melanggar prinsip baru kita. Tepukan bermula perlahan, kemudian meningkat, sehingga memekakkan telinga. Pekerja berdiri, sebahagian dengan air mata, sebahagian lagi dengan senyuman tulen. Ia bukan sahaja tepukan untuk Sofia, ia adalah tepukan untuk harapan bahwa perkara boleh berubah. Apabila bunyi bising akhirnya reda, Azman meneruskan. Tetapi kenaikan pangkat Sofia bukan sahaja pengiktirafan, ia adalah message. Message-nya ialah, jika awak ada bakat, jika awak ada integriti, jika awak sanggup mengatakan kebenaran, walaupun ia janggal, awak akan mempunyai masa depan dalam syarikat ini. Tidak kira dari mana awak datang. Dia memandang sekeliling auditorium, dan jika awak seseorang yang maju di bawah sistem lama, seseorang yang menggunakan ketakutan dan manipulasi untuk maju, ini adalah notis awak. Berubah atau pergi, kerana tiada tempat untuk awak di sini lagi. Selepas mesyuarat, Sofia dikerumuni oleh pekerja yang mahu mengucapkan tahniah kepadanya. Tetapi ada sesuatu lagi di wajah mereka, selain ucapan tahniah. Ia adalah harapan. Ia adalah permulaan kepercayaan bahwa mungkin, hanya mungkin, suara mereka sendiri juga akan didengar. Seorang wanita berusia 40-an mendekat dengan malu-malu. "Pengarah Rahman. Maaf, Naib Presiden Rahman. Nama saya Teresa Moreno. Saya bekerja di Jabatan Kualiti. Tolong panggil saya Sofia," jawab Sofia, menyedari tangan Teresa menggigil. "Saya, ada sesuatu yang perlu saya laporkan mengenai salah satu proses ujian kami. Saya coba melaporkannya sebelum ini, tetapi selalu diabaikan. Dan saya takut ia boleh menyakiti pesakit." Sofia merasakan perutnya tenggelam. "Ceritakan semuanya. Di pejabat saya sekarang." Teresa pergi dengan air mata kelegaan di matanya. "Terima kasih kerana melaporkannya," Sofia berkata apabila Teresa selesai. "Saya akan menyiasatnya secara pribadi. Dan Teresa, saya mahu awak tahu bahawa awak takkan pernah perlu takut dibalas kerana mengatakan kebenaran. Tak pernah. Murni, yang telah memerhati dari pintu, masuk apabila Teresa keluar. Ini akan menjadi hidup awak sekarang," katanya. Orang yang telah senyap selama bertahun-tahun akhirnya rasa mereka boleh bercakap. "Saya tahu." Sofia menjawab, terasa terbeban, tetapi juga bermotivasi. "Dan saya akan mendengar setiap seorang daripada mereka." Malam itu Sofia pulang lewat dari biasa. Lukman menunggunya dengan makan malam ringkas yang mereka kongsi. "Saya tonton video-video itu," kata Lukman sambil makan. "Mesyuarat hari ini." "Sofia, awak viral lagi." "Apa?" Lukman menunjukkan teleponnya. Video ucapan Azman, terutamanya bahagian di mana dia mempromosikan Sofia, telah ditonton lebih 2 juta kali dalam beberapa jam kebelakangan ini. Komennya sangat positif. Dari intern kepada naib presiden dalam 7 bulan. Inilah kisah yang semua orang perlu lihat. Akhirnya sebuah syarikat melakukan perkara yang betul. Saya menangis apabila dia bercakap tentang bapaknya. Inilah kepimpinan sebenar. Sofia membaca komen-komen itu memproses bahawa kisahnya kini sudah menjadi umum dalam cara yang tidak pernah dia jangkakan. Teleponnya berdering. Nombor yang tidak dikenali. Dia hampir tidak menjawab. Tetapi sesuatu mendorongnya untuk berbuat demikian. Sofia Rahman. Suara lelaki tua yang tidak dia kenali. Siapa bercakap? "Nama saya Roberto Castillo. Saya CEO Pharma Continental. Awak ada masa sebentar?" Sofia tegang. Continental adalah salah seorang pesaing terbesar korporat Megafarm. "Untuk apa?" "Untuk memberitahu awak bahawa apa yang anda lakukan adalah luar biasa. Dan untuk bertanya sama ada awak berminat untuk berjumpa dengan saya. Bukan untuk menawarkan kerja," dia cepat menambah, "tetapi untuk belajar. Kerana jika anda boleh mengubah budaya anda, mungkin kami juga boleh."
Sofia merasakan sesuatu berubah di dadanya. Bukan sahaja syarikatnya yang berubah, ia adalah permulaan sesuatu yang lebih besar. Saya sangat gembira untuk berjumpa, jawabnya. Bila? Hari bertukar, menjadi minggu. Sofia bekerja 16 jam sehari menyemak setiap laporan yang tiba di pejabatnya, melaksanakan sistem pematuhan etika baru, melatih pengurus mengenai prinsip-prinsip baru. Ia amat memenatkan. Terdapat hari-hari di mana dia mahu berhenti, di mana skala tugas itu kelihatan mustahil. Tetapi kemudian dia teringat mengapa dia bermula. Pada satu petang 3 minggu selepas kenaikan pangkatnya, Rizal mengetuk pintunya. Saya ada sesuatu untuk ditunjukkan kepada awak, katanya. Wajahnya serius tetapi dengan kilauan aneh di matanya. Dia membawanya ke bilik persidangan di mana sekumpulan orang sedang menunggu. Sofia mengenali beberapa eksekutif keuangan, penganalisis, pengurus produk. Apa ini? Dia bertanya. Ini adalah pasukan yang akan membantu awak melaksanakan sesuatu yang Azman dan saya telah rancangkan. Rizal menjelaskan. Dia mengaktifkan pembentangan di skrin. Tajuk itu membuatkan dia tergamam. Program akses ubat percuma. Idenya mudah, Rizal menjelaskan. Keluarga yang tak mampu bayar ubat kita akan menerimanya secara percuma. Percuma sepenuhnya, tanpa kertas kerja rumit, tanpa birokrasi, hanya permohonan mudah dan pengesahan keperluan keuangan. Tetapi itu, Sofia mengira dengan pantas. Itu akan menelan belanja berjuta-juta, Rm20 juta setahun mengikut unjuran kita. Rizal mengesahkan, tetapi kami telah membuat pengiraan. Dengan kecekapan yang telah awak laksanakan, dengan kos yang telah kita kurangkan dengan menghapuskan rasuah, kita boleh menampungnya. Dan impak reputasi mungkin bernilai lebih banyak. Sofia memandang pembentangan itu, air mata mula terbentuk. Ibu saya layak untuk ini, saya tahu. Rizal berkata perlahan. Itulah sebabnya Azman mahu menamakannya Program Rosa Rahman sebagai penghormatan kepada ibu awak. Sofia tidak dapat menahan air matanya. Dia menangis secara terbuka di hadapan semua orang di bilik itu, dan tiada seorang pun yang menghakiminya. Sebahagian daripada mereka menangis bersamanya. Bila kita mulakan, dia akhirnya bertanya sambil mengelap matanya. Sekarang, jawab Rizal. Jika awak bersetuju untuk menerajuinya. Saya setuju. Selama beberapa minggu berikutnya, Sofia bekerja dengan pasukan untuk mereka bentuk setiap aspek program, kriteria kelayakan yang adil. Tetapi tidak boleh dieksploitasi. Proses permohonan yang mudah untuk orang yang tidak berpendidikan formal. Sistem pengesahan yang melindungi daripada penipuan tanpa menghina pemohon. Ia adalah kerja paling penting yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Kerana setiap perincian bermakna perbezaan antara seseorang hidup atau mati. Pelancaran program Rosa Rahman dijadwalkan sebulan kemudian, tetapi 2 minggu sebelum pelancaran, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Sofia berada di pejabatnya apabila dia menerima panggilan dari penyambut tetamu utama, Naib Presiden Rahman. Ada sesiapa di sini mau berjumpa dengan Anda? Dia kata dia keluarga. Sofia menegang. Siapa katanya? Abang awak, Diego. Sofia berlari ke lobi, mendapati abangnya yang berusia 15 tahun berdiri di sana dengan ekspresi gugup. Diego, apa yang berlaku? Awak oke? Saya oke. Diego menjawab dengan pantas. Tetapi saya perlu bercakap dengan awak dan bukan melalui telepon. Dia membawanya ke pejabatnya menutup pintu. Apa yang berlaku? Diego menarik nafas dalam. Sofia, di sekolah semua orang bercakap tentang awak, tentang apa yang awak buat dan saya. Dia terhenti bergelut dengan perkataan. Awak sangat membanggakan saya hingga saya tak tahu bagaimana nak ungkapkannya. Katanya akhirnya air mata di matanya. Tetapi saya juga berasa bersalah. Kerana apa? Kerana apabila ibu sakit saya tak buat apa-apa. Saya cuma budak lelaki yang ketakutan yang bersembunyi di biliknya. Dan awak menjaga dia. Awak bekerja, belajar, buat semua benda. Dan sekarang awak mengubah keseluruhan sistem. Supaya tiada orang lain perlu melalui apa yang kita lalui. Sofia memeluk abangnya. Kedua-duanya menangis. Diego, awak berumur 12 tahun. Awak tak perlu buat apa-apa selain menjadi budak lelaki. Tetapi saya mahu buat sesuatu sekarang. Diego berkata, menarik diri untuk memandangnya. Saya mahu belajar perubatan. Saya mahu menjadi jenis dokter yang membantu pesakit seperti ibu. Dan saya mahu awak tahu bahawa semua yang awak lakukan adalah penting, benar-benar penting. Ia adalah salah satu momen paling indah dan menyedihkan dalam hidup Sofia kerana dia akhirnya faham bahawa kerjanya bukan sahaja tentang mengubah syarikat atau industri, ia adalah tentang memberikan harapan kepada abangnya,
dan berjuta-juta adik-beradik lain yang sedang memerhati, belajar bahwa perubahan adalah mungkin, bahwa seorang individu boleh membuat perbezaan, dan bahwa pertempuran paling sukar berbaloi untuk diperjuangkan. Hari pelancaran rasmi program Rosa Rahman tiba dengan gabungan jangkaan dan kegugupan yang membuatkan Sofia hampir tidak dapat bernafas. Mereka telah mengatur acara media di auditorium utama, menjemput bukan sahaja media, tetapi juga organisasi pesakit, kumpulan komuniti, dan sesiapa sahaja yang mahu hadir. Sofia tiba awal pagi itu, mendapati auditorium sudah separuh penuh, walaupun masih berbaki 2 jam sebelum acara itu. Dia berhenti di pintu masuk memerhati orang ramai. Ibu dengan anak-anak mereka, orang tua di kerusi roda, seluruh keluarga yang telah menempuh perjalanan dari wilayah yang jauh. Mereka datang untuk melihat sama ada ia benar, murni muncul di sebelahnya. Maka kita perlu buktikan ia benar. Sofia menjawab merasakan beban semua harapan itu di bahunya. Acara itu bermula dengan Azman memberi ucapan alu-aluan, tetapi dengan cepat menyerahkan mikrofon kepada Sofia. Nama saya Sofia Rahman, suaranya jelas walaupun gugup. Dan 3 tahun lalu ibu saya meninggal dunia karena tak mampu bayar ubat yang dia perlukan. Auditorium menjadi sunyi sepi, kamera televisyen merakam setiap perkataan. Ubat itu berharga 2.000 sebulan. Dia dapat 900 selepas ditolak cukai dengan membersihkan pejabat. Dia telah mengira berulang kali, mencari cara untuk membuatnya berfungsi, tetapi matematik itu kejam. Tak ada cara. Sofia merasakan air mata terbentuk, tetapi dia tidak menahannya. Jadi dia memilih. Dia memilih untuk membeli makanan untuk saya dan abang saya berbanding ubatnya. Dia memilih untuk membayar sewa berbanding rawatannya. Dia memilih kelangsungan hidup kami berbanding dirinya. Beberapa orang di penonton menangis secara terbuka sekarang. Dan saya telah menghabiskan 3 tahun bertanya, apa yang akan berlaku jika sistemnya berbeza? Apa yang akan berlaku jika syarikat farmaseutikal menghargai nyawa, sama seperti keuntungan? Apa yang akan berlaku jika seseorang di suatu tempat mengatakan ini tak betul dan melakukan sesuatu mengenainya? Dia berhenti seketika memandang terus ke arah kamera. Hari ini kita melakukan sesuatu mengenainya. Dia mengaktifkan pembentangan di belakangnya. Program Rosa Rahman menawarkan akses percuma sepenuhnya kepada semua ubat kami untuk keluarga yang tidak mampu membayarnya. Tanpa kertas kerja rumit, tanpa menunggu bertahun-tahun, tanpa penghinaan. Dia menjelaskan proses mudah itu. Permohonan dalam talian atau melalui telepon, pengesahan pendapatan asas dan kelulusan dalam 72 jam. Karena apabila seseorang perlukan ubat, mereka tak ada masa untuk birokrasi. Kami menganggarkan, Sofia meneruskan, bahwa program ini akan membantu kira-kira 50.000 pesakit pada tahun pertama. 50.000 orang yang sebaliknya terpaksa memilih antara ubat dan makanan. 50.000 keluarga yang tak perlu hidup dengan rasa bersalah yang saya alami. Suaranya pecah. Saya tak boleh bawa ibu saya kembali, tetapi saya boleh pastikan kematiannya bermakna sesuatu, bahwa ia mengubah sesuatu, bahwa ia menyelamatkan nyawa. Tepukan itu memekakkan telinga, tetapi Sofia mengangkat tangan meminta kesunyian. Jangan tepuk saya lagi, kerana ini baru permulaan. Dia memandang Azman, yang mengangguk dari tempat duduknya. Korporat Mega Farm secara terbuka hari ini berjanji untuk mengurangkan harga semua ubat kami secara purata sebanyak 40% dalam tempoh 2 tahun akan datang. Dan kami mencabar syarikat farmaseutika lain untuk melakukan perkara yang sama. Bisikan yang melanda auditorium adalah gabungan kejutan dan rasa tidak percaya. Saya tahu sesetengah orang akan mengatakan ia mustahil, bahwa ia akan mengorbankan keuntungan, bahwa pemegang saham takkan pernah menerimanya. Sofia meneruskan, tetapi saya akan beritahu Anda sesuatu yang saya pelajari dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Perubahan hanya kelihatan mustahil, sehingga seseorang mempunyai keberanian untuk melakukan apa yang mungkin. Selepas acara itu, semasa media menemu duga Azman dan eksekutif lain, Sofia menyelinap ke bilik yang tenang. Dia perlukan seketika untuk memproses segala-galanya. Di sana dia menemui seseorang menunggunya. Seorang wanita berusia 30-an dengan anak kecil dalam pelukannya. Maaf mengikut awak, wanita itu berkata gugup. Tetapi saya perlu bercakap dengan awak secara pribadi. Tiada masalah, jawab Sofia dengan lembut. Bagaimana saya boleh bantu awak? Nama saya Carmen Rodriguez. Anak saya Mateo menghidap leukemia. Dia perlukan ubat berharga 10.000 sebulan dan matanya berkaca-kaca. Kami tak mampu bayarnya. Saya telah mencuri makanan dari tempat kerja saya hanya untuk membeli separuh dos. Sofia merasakan seolah-olah dia telah ditumbuk di perut.
Wanita ini, kanak-kanak ini, adalah ibunya 3 tahun lalu. Ubat yang Matteo perlukan, Sofia bertanya, dihasilkan oleh korporat Mega Farm. Carmen mengangguk menangis bebas sekarang. Maka dia layak untuk program Rosa Rahman. Sofia berkata dengan tegas, dia akan menerima ubat lengkapnya secara percuma bermula hari ini. Hari ini. Carmen memandang dengan tidak percaya, tetapi mereka kata 72 jam. Untuk case kritikal seperti Matteo, ia serta-merta. Sofia mengambil teleponnya terus menelepon pasukan program. Hello, ya, saya ada pesakit di sini yang perlukan kelulusan kecemasan. Dia memberikan butiran semasa Carmen, memandangnya seolah-olah dia adalah keajaiban hidup. 15 menit kemudian, semuanya telah diatur. Matteo akan menerima obat lengkapnya pada hari yang sama di farmasi hospital. Saya tak tahu bagaimana nak ucapkan terima kasih. Carmen tersedu-sedu memeluk anaknya ke dadanya. Awak menyelamatkan nyawa bayi saya. Jangan berterima kasih kepada saya, jawab Sofia. Air matanya sendiri mengalir. Berterima kasih kepada ibu saya. Dia yang menjadikan ini mungkin. Apabila Carmen dan Matteo pergi, Sofia tinggal sendirian di bilik itu. Menangis dengan gabungan kesedihan untuk ibunya dan kegembiraan bahwa kematiannya akhirnya mempunyai tujuan. Malam itu, Sofia melawat perkuburan di mana ibunya dikebumikan. Dia tidak datang ke sini sejak hari dia menerima tawaran kerja dengan Azman 7 bulan lalu. Dia duduk di sebelah batu nisan yang ringkas, membersihkan daun-daun yang gugur. Hello ibu, dia mula dengan suara yang bergetar. Saya minta maaf tak datang lebih awal, keadaan agak sibuk. Angin malam bertiup lembut melalui pokok-pokok. Kami lancarkan program hari ini, yang menyandang nama awak. Dan ibu, awak patut lihat wajah keluarga-keluarga itu. Air mata Sofia mengalir. Harapan yang mereka miliki, rasa terima kasih untuk sesuatu yang sepatutnya menjadi hak asas. Tetapi sistem ini menganggapnya sebagai keistimewaan. Sofia mengelap air matanya. Saya jumpa seorang wanita hari ini, Carmen. Dia ada anak lelaki dengan leukemia. Dia melakukan perkara yang sama seperti awak, mengorbankan diri supaya anaknya boleh dapat ubat. Dan saya dapat beritahu dia bahwa dia tak perlu berbuat begitu lagi, bahwa anaknya akan menerima rawatan penuh dan percuma. Suaranya pecah sepenuhnya, dan semasa dia mengatakannya, semua yang boleh dia fikirkan ialah, saya harap seseorang telah beritahu awak perkara itu, ibu. Saya harap seseorang telah menyelamatkan awak seperti saya menyelamatkan Matteo hari ini. Dia menangis secara terbuka. Semua kesedihan 3 tahun akhirnya keluar, tetapi tak ada seorang pun yang melakukannya, dan itu menghancurkan saya. Saya hancur kerana mengetahui bahwa Anda mati bukan kerana ubat tak wujud, tetapi kerana wang lebih penting daripada nyawa awak. Dia menarik nafas dalam cuba menenangkan dirinya. Tetapi kematian awak tak sia-sia, ibu. Ia mengubah segalanya. Ia mengubah saya. Ia mengubah syarikat itu. Dan kini ia mengubah keseluruhan sistem. Syarikat lain sedang menelepon. Mahu tahu bagaimana kami melakukannya. Mahu menirunya. Saya tak boleh bawa balik nyawa awak. Sofia meneruskan meletakkan bunga segar di atas kubur. Tetapi saya boleh pastikan kematian awak bermakna sesuatu. Saya boleh menyelamatkan 50.000 ibu seterusnya. Dan itulah yang akan saya lakukan. Dia berdiri mengelap air matanya. Saya sayang ibu, dan saya akan terus berjuang untuk awak, untuk Carmen, untuk Matteo, untuk semua orang. Semasa dia berjalan kembali ke keretanya, teleponnya bergetar. Message dari Azman. Buka berita. Sofia menghidupkan radio keretanya. Program berita nasional sedang menyiarkan perkembangan malam ini. Pelancaran program Rosa Rahman telah mencetuskan perbincangan nasional mengenai akses kepada ubat-ubatan. 3 syarikat farmaseutikal pesaing telah mengumumkan dalam beberapa jam kebelakangan ini bahwa mereka sedang membangunkan program yang serupa. Penganalisis memanggilnya Kesan Navarro, idea bahwa etika dan keuntungan tidak boleh dikecualikan. Sofia mendengar terpinga-pinga semasa pakar yang berbeza membincangkan implikasi apa yang telah dimulakan oleh korporat Mega Farm. Ini berpotensi mengubah secara asas bagaimana industri farmaseutikal berfungsi, kata seorang ahli ekonomi. Jika banyak syarikat menerima model ini, kita melihat potensi transformasi sistem yang lengkap. 2 minggu kemudian, Sofia dijemput untuk memberi keterangan di hadapan jawatan kuasa Kongres mengenai reformasi harga farmaseutikal. Senator dan wakil dari seluruh spektrum politik mahu mendengar bagaimana korporat Mega Farm telah mencapai yang mustahil. Dia duduk di hadapan panel menyedari kamera menyiarkan secara langsung. Berjuta-juta orang sedang menonton. Naib Presiden Rahman, Senator Pengerusi memulakan. Kisah awak telah menarik perhatian negara.
Bolehkah awak beritahu kami apa yang menjadikan transformasi ini mungkin? Sofia berpikir dengan berhati-hati sebelum menjawab. Ahli Senat, apa yang menjadikan perubahan itu mungkin bukanlah uang atau kuasa atau hubungan. Ia adalah kesedihan yang diubah menjadi tujuan. Bolehkah awak jelaskan? Setiap orang yang menerajui perubahan ini mempunyai kisah pribadi tentang kehilangan, jelas Sofia. Saya kehilangan ibu saya, Azman Megat kehilangan bapaknya, Murni Salmah kehilangan kakaknya. Kita semua faham kos manusia sistem ini karena kita mengalaminya. Dan itulah yang perlu diubah pada peringkat kebangsaan. Bukan sahaja dasar atau peraturan, walaupun itu penting. Kita perlu orang yang berkuasa mengingatkan bahwa di sebalik setiap statistik ada manusia, ada ibu yang memilih antara makanan dan ubat. Ada anak yang tertanya-tanya, mengapa ibunya sakit? Tetapi ahli politik lain campur tangan. Bagaimana kita yakinkan syarikat untuk mengorbankan keuntungan? Mereka tidak mengorbankan keuntungan. Sofia membetulkan dengan tegas. Korporat Megafarm masih menguntungkan, hanya kurang menguntungkan secara melampau. Dan ada perbezaan antara keuntungan yang munasabah dan eksploitasi. Bilik itu sunyi. Lihat, Sofia meneruskan, semangatnya semakin meningkat. Tidak ada yang mengatakan syarikat farmaseutikal tidak sepatutnya membuat keuntungan. Penyelidikan dan pembangunan memerlukan kos. Tetapi apabila ubat berharga 50 untuk dihasilkan dan dijual pada 2000, itu bukan kapitalisme, itu kezaliman. Klip testimoni itu menjadi tular serta-merta. Dalam masa 24 jam ia telah ditonton 50 juta kali. Hashtag seperti keadilan untuk pesakit dan kesan Navarro menjadi tren global. 3 bulan selepas pelancaran program itu, Sofia berada di pejabatnya menyemak laporan apabila Azman masuk tanpa mengetuk. Awak perlu lihat ini, katanya. Wajahnya menunjukkan emosi yang jarang dia tunjukkan. Dia membuka komputer ribanya, menunjukkan nomor keuangan. Ini adalah keputusan suku tahunan terakhir. Sofia mengkaji nomor-nomor itu. Jantungnya berdebar kencang. Keuntungan meningkat 5%. Azman mengesahkan dengan senyuman. Walaupun mengurangkan harga, walaupun program percuma, walaupun semua itu, keuntungan meningkat. Bagaimana? Wantalabisan. Isi padu, katanya. Apabila Anda membuat ubat mudah diakses, lebih ramai orang boleh membelinya. Dan reputasi. Nilai jenama kami meningkat 40%. Pelabur melihat kestabilan jangka panjang berbanding keuntungan cepat jangka pendek. Azman menutup komputer riba. Sofia, awak baru sahaja membuktikan bahwa melakukan perkara yang betul juga baik untuk perniagaan, dan itu mengubah segalanya. Malam itu Sofia berada di rumah bersama Lukman, apabila abangnya Diego menelepon. Suaranya teruja. Sofia, saya diterima. Diterima di mana? Di program pra-perubatan University Malaya dengan beasiswa penuh. Saya akan jadi doktor. Sofia merasakan air mata kegembiraan. Diego, itu luar biasa dan itu kerana awak. Diego meneruskan. Kerana kisah awak telah memberi inspirasi kepada saya. Kerana awak tunjukkan kepada saya bahwa kita boleh mengubah sistem dari dalam. Dan saya akan menjadi jenis doktor yang merawat pesakit tanpa mengira sama ada mereka mampu bayar. Selepas meletakkan panggilan, Sofia memandang keluar dari tingkap apartemennya, merenung sejauh mana mereka telah berkembang. 7 bulan lalu dia adalah seorang intern yang tidak kelihatan menyapu kopi yang tumpah dan menanggung penghinaan harian. Kini dia adalah naib presiden salah satu syarikat farmaseutikal terbesar di negara ini, menerajui transformasi yang sedang mengubah keseluruhan industri. Tetapi lebih penting daripada gelaran atau wang atau pengiktirafan adalah ini. Ibunya tidak meninggal dunia dengan sia-sia. Kesedihannya telah mencipta perubahan sebenar dan 50.000 pesakit tahun ini tidak perlu memilih antara hidup atau makan. Di mejanya Sofia menyimpan 3 perkara. Foto ibunya, tersenyum pada hari-hari yang lebih baik. Foto Mateo, kanak-kanak lelaki leukemia, yang kini dalam pengampunan terima kasih kerana mendapat akses penuh kepada rawatannya. Dan 1 petikan yang dia tulis sendiri dan bingkaikan. Sistem tidak berubah kerana kita berharap ia akan menjadi adil. Ia berubah kerana orang biasa menemui keberanian luar biasa untuk membuatnya menjadi adil. Setiap kali dia ragu-ragu, setiap kali perjuangan kelihatan mustahil, dia melihat foto-foto itu dan petikan itu, dan teringat kebenaran asas, bahwa seorang individu boleh membuat perbezaan, bahwa kesedihan boleh bertukar menjadi tujuan, bahwa pertempuran paling sukar adalah yang paling berbaloi untuk diperjuangkan, dan kadang-kadang orang yang paling tidak dihargai adalah orang yang mengubah dunia. Sofia Rahman bermula sebagai tiada siapa, tetapi dia telah membuktikan bahwa tiada siapa boleh menjadi seseorang yang penting.
Bukan karena dia istimewa atau luar biasa, tetapi karena dia berani percaya bahwa dia layak didengar dan mempunyai keberanian untuk tidak berputus asa apabila dunia memberitahunya bahwa dia tidak penting. Itulah pelajaran sebenar, itulah kekayaan sebenar, dan itulah kisah yang telah dilihat, ditangisi, dan dikongsi oleh 50 juta orang. Kisah seorang gadis muda yang kehilangan ibunya, tetapi menyelamatkan beribu-ribu ibu lain. Kisah seorang CEO yang telah melupakan kemanusiaannya, tetapi mendapatkannya kembali. Kisah sebuah syarikat yang memilih nyawa berbanding keuntungan yang melampau. Dan kisah yang membuktikan bahwa perubahan tidak memerlukan kesempurnaan. Ia hanya memerlukan seseorang di suatu tempat mengatakan ini tak betul, dan mempunyai keberanian untuk melakukan sesuatu mengenainya. Sofia Rahman adalah orang itu dan kisahnya baru sahaja bermula. M.